Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala nikmat yang kita telah dapat pada hari ini, semalam dan akan dapat, sama-samalah kita ucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Baiklah, hari ini saya Da'i Hadari kembali bersama dengan anda untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini hari Rabu 4 Mac 2020 bersamaan dengan 9 Rejab 1441 Hijrah. Didoakan kepada anda semua, tak kira apa sahaja yang anda lakukan, nak ke tempat kerjanya, yang nak mula berniaganya, kami di sini mendoakan anda dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan bawakan topik fiqh. Cumanya kita akan membicarakan subtopiknya ataupun topik kecilnya, iaitu tentang fiqh kecantikan. Para penonton sekalian, seperti mana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, innallaha jamil yuhibbul jamal, yang bermaksud sesungguhnya Allah itu cantik dan sukakan kepada kecantikan. Jadi Allah itu sukakan kecantikan. Cumanya untuk perbahasan lanjut dan juga perbincangan lanjut bukanlah daripada saya, di mana kita bawakan kepada anda hari ini insan yang juga cantik selalu, handsome selalu, subhanallah, idola saya jugalah, dan beliau kini berada bersama dengan kita. Alhamdulillah, yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik. Ya, merah hari ini. Hadari sihat. Alhamdulillah sihat Datuk. Insya-Allah. Baik Datuk, bila kita cerita tentang fiqh kecantikan ni, sebenarnya secara umum lah Datuk ya, bukan sekadar wanita, tapi ada juga kita cerita penampilan jugalah, semua kepada lelaki juga, insya-Allah. Cumanya kepada anda semua, kalau ada soalan nak diajukan, boleh sahaja terus hubungi kami di talian 0355690349. Itu telefonnya. Ataupun anda boleh sahaja terus menggunakan aplikasi WhatsApp di talian 0111233648, atau terus sahaja ke laman Facebook kami, iaitu di Tanyalah Ustaz TV3. Selesai saya maklumkan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, silakan Datuk. Muqaddimah dalam bab fiqh kecantikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang dikasihi sekalian, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri kepada kita sedikit masa untuk sama-sama kita menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala, sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Hari ini Alhamdulillah. Zaman dahulu kalau nak dapat ilmu, kita akan duduk di masjid, akan berada dalam satu majlis khusus. Dia panggil halaqatul ilmi. Dia panggil dalam satu halaqah, satu bulatan yang membicarakan tentang ilmu. Ada guru di tengah, kemudian anak murid akan mengelilingi guru itu. Tetapi pada hari ini Alhamdulillah, kita tak payah pergi mana-mana. Sambil gosok baju, kita boleh tengok TV3 Tanyalah Ustaz. Sambil kita masak, sediakan makan minum anak-anak. Kita sediakan persediaan anak nak pergi sekolah ni. Mak tengah tunggu anak nak naik van sekolah. Betul. Buka Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah. Maknanya dalam apa jua keadaan sekalipun, kita sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah. InsyaAllah dipermudahkan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bila kita bercakap tentang kecantikan ni, kecantikan ini sudah pastinya ia merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita jangan ambil enteng. Jangan anggap bahawa bercantik-cantikan, berhandsome-handsomean, itu bahasa Jawa kan, ataupun kita kata berpakaian yang kemas, ya. Adakah itu merupakan sunnah Nabi? Ya, ia merupakan sunnah Nabi, dan jangan anggap bahawa itu bukanlah satu perkara yang perlu diambil enteng. Kerana Nabi sangat menjaga penampilan. Itu sebab Nabi SAW dia ada pakaian-pakaian. Pada hari raya Nabi ada pakaian yang cantik, yang putih, yang paling cantik Nabi akan pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ada baju-baju yang berwarna-warna tertentu. Zaman dulu dipanggil haibatun Nabi. Dia ada bila Nabi pakai tu ada nampak
sifat Nabi yang kemas itu. Antaranya warna hijau. Nabi ada warna yang warna hijau. Nabi juga ada warna hitam. Ketika Nabi masuk dalam kota Mekah, ketika Fathul Mekah, Nabi pakai satu pakaian daripada atas sampai bawah, semuanya hitam belaka. Ketika Fathul Mekah. Jadi menunjukkan bahawa haibatun Nabi itu wujud. Bila Nabi berada di atas tunggangannya, nampak hebatnya Nabi ketika Nabi masuk dalam Makkahul Mukarramah. Hebat. Ya, dan pada hari raya, Nabi akan pakai baju yang berwarna putih, yang bersih, yang kemas. Ini menunjukkan bahawa Nabi sangat menjaga kepada penampilan. Kerana itu Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Apa asasnya? Asasnya Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ni kita kena ingat, Allah dah muliakan kita. Dah muliakan. Tengok Da'i Hadari, Masya Allah, smart. Allah bagi tu cantik, wajahnya berseri. Masa tengok tadi masa kakak tu make up, nampaknya patutlah berseri. Kakak tu kata, Allah, hai, muka bersih, Masya Allah. Sebab apa? Kesan daripada wudu. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, kata Allah Ta'ala. Maknanya orang yang banyak semayang, ada tanda-tanda bersih pada wajahnya. Tengok wajah Hadari. Alhamdulillah, pagi-pagi lagi dah ada kat studio, semayang tahajud, beriktikaf dekat surau dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, kemudian Allah kata, wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Allah bagi manusia ini berjalan di atas muka bumi, berjalan di atas laut-lautan untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Kerana wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, kata Allah Ta'ala. Sebab aku muliakan manusia ini berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah muliakan manusia berbanding dengan binatang. Kucing dia cantik saja tapi tidak berakal. Ya, lembu nampak gemuk, sehat walafiat. Hari ni ada lembu sadar pula, tetapi dia tak macam manusia. Ada akal, bijaksana, boleh menggunakan anggota tubuh ini ke jalan Allah Azza wa Jalla. Lembu dia hanya memang makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Itulah lembu. Tetapi manusia tidak. Badannya sadar, akalnya cergas, tubuh badannya boleh digunakan untuk ibadah. Jari, kalau digunakan sebagai contoh, saya ada pen, saya gunakan jari itu untuk mencatat segala apa yang kita bincang tentang hukum, hakam, kecantikan pada hari ini. Dan saya tahu ramai yang nak bertanya tentang isu-isu kecantikan ni, sebab hari ini isunya pelik-pelik. Sampai saya membaca pun saya rasa, ya Allah, banyak lagi saya kena membaca dan mengkaji. Sebab terlalu banyak isu-isu baru dan doktor-doktor ni pula mengkaji dan menghasilkan produk-produk baru yang memerlukan kepada hukum-hukum baru. Bahkan mufti-mufti pun terpaksa membuat kajian untuk menentukan hukum-hukum ini. Ramai nak cantik. Ramai nak cantik. Hari ini macam-macam. Ada yang pergi ke Korea tukar hidung. Di Korea satu hari lebih kurang 15,000 kes. Seluruh Korea lah. Maknanya klinik-klinik tu dia orang buat kajian, satu hari lebih kurang 15,000 kes pembedahan kosmetik. Dia boleh tukar hidung je. Katakan anak kita lepas sanalah kat sana kan. Lepas SPM, okey, hadiah yang baba akan bagi, tukar hidung. Sana. Dia bukan beli mainan, beli Ultraman, tak. Dia tukar hidung. Anak pun tukar hidung. Daripada hidung kembang jadi tajam. Okey, nanti kan lepas diploma, nanti abah bagi lagi. Bagi apa? Tukar bibir pula. Dah jadi macam tukar spare part kereta. Sekarang ni tuan-tuan macam-macam. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dia membenarkan kita bercantik-cantikan, tetapi jangan sampai kita mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla yang asal. Muka Hadari macam ni. Tiba-tiba datang minggu depan lain pula mukanya. Kenapa muka ni Hadari ke? Kenapa lain pula jadinya? Dah ubah. Saya tukar telinga jadi capang lagi. Hidung jadi ke bawah macam Shah Rukh Khan. Macam-macam. Kita nak jadi muka tu dah jadi lain. Maka tuan-tuan perempuan, percayalah. Allah dah jadi tu yang terbaik untuk kita. Saya macam ni kata muka saya. Handsome. Alhamdulillah, masya-Allah, sejuk hati. Allah. Puji diri sendiri pagi ni. Jangan berlaku ni. Jangan berlaku dia tanya ustaz. Katakan wajah kan, muka macam ni dah kan. Saya pergi buat ubah, percayalah. Yang kita ubah itu tidak akan kekal. Saya ada kenal seorang sahabat, dia memang tukar hidung. Saya dah pesan dia jangan selalu tukar hidung. Tapi dia ni, iyalah, alhamdulillah setelah beberapa kali saya tegur, alhamdulillah dia dah berhenti buat hidung. Sedar tak sedar dah 4 kali ke 7 kali
dia buat 4 ke 7 kali tukar hidung. Dia rasa tak sedap hati, dia kecilkan sekejap. Lepas tu dia besarkan balik. Lepas tu dia, Allah, hai. Saya kata, tengok, akhirnya benda yang kita ubah itu tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada kita. Saya dengar khabar, kata hidung dia tak ada rasa pula. Ada hidung tapi kadang-kadang tak ada rasa. Menyusahkan pula. Dah menjadikan kesusahan. Sekali dia buat, $30,000 tak kurang. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita dibenarkan untuk bercantik-cantikan, tetapi bercantik itu mestilah ada garis panduan dia. Pertama, jangan mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jangan sampai membawa kepada tabarrujal jahiliyatil ula, iaitu kita berhias macam orang-orang jahiliah zaman dahulu. Kata Imam At-Tabari, yang dimaksudkan zaman jahiliah itu, mereka ini pertama, mereka menggunakan rambut itu untuk menjadikan satu bahan kecantikan. Dia naik, angkat rambut. Dia buat rambut tu macam bonggol unta. Bukan, dia tak pakai tudung. Dia rambut tu nampak daripada jauh, nampak macam bonggol unta. Rambut tu dia gulung, jadilah macam bonggol unta kat belakang. Jadi bila dia jalan tu, gini kepala. Gitu, satu. Jadi itu panggil tabarrujal jahiliyatil ula. Iaitu dia menampakkan dia punya kecantikan tu zaman jahiliah yang diharamkan zaman dahulu. Kemudian dia menampakkan bahagian unuq, tengkuk ni bagi nampak. Yang ketiga, bahagian dada. Semua itu dia nampakkan, dia zahirkan untuk tujuan apa? Untuk tujuan mencari perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam. Sebagai contoh, mengajak orang lelaki untuk berzina, mengajak orang perempuan untuk berzina. Hari ini orang lelaki pun dibincangkan oleh para ulama. Antaranya ulama dalam kitab Mughnil Muhtaj. Imam Syafi'i ni dia membincangkan tentang bagaimana aurat lelaki ni pun dibincangkan juga. Rupa-rupanya ada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan, orang lelaki ni kalau dia pakai lengan pendek, nampak bulu di bahagian tangan ni, menyebabkan orang perempuan tengok tu menjadi bernafsu. Atau tengok Allah. Saya tutup terus ni tu. Tu bernafsu kot. Jadi maknanya dia tengok tu bernafsu. Yang perempuan tengok bernafsu, lelaki tengok bernafsu. Sudah. Kalau dia tengok macam tu, dia wajib tutup. Sebab apa? Untuk elak daripada fitnah. Sadduz zara'i, dia panggil, tutup pintu-pintu fitnah. Walaupun orang lelaki aurat dia pusat sampai lutut. Tetapi kalau dah sampai membawa kepada fitnah, semua perempuan tengok langgar tiang dia. Jalan tengok langgar tiang, semua dia langgar lah sebab tengok kita punya bulu tangan, maka wajib tutup. Sampai peringkat tu dibincang ulama sebab nak elakkan fitnah. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bercantik-cantiklah. Tetapi ingat, jangan sampai kita keluar daripada prinsip akidah Islam. Kenapa saya kata sebut prinsip akidah Islam? Sebab ada orang dia nak cantik, dia sanggup pergi susuk, cocok susuk, cuk. Pakai bomo. Ada saya jumpa tu, dia dah masuk, dia nak taubat. Jadi dia nak buang balik tak boleh. Sebab ini apa? Melibatkan isu akidah. Nak cantik sampai melaburkan akidah dia. Sampai dia menggadai akidah dia. Cocok sana, cocok sini, gunakan jin. Akhirnya, dia nak buang balik tak boleh. Sebab apa? Bidan yang masukkan ataupun dia punya bomoh yang masukkan tu dah pun meninggal dunia. Jadi susah satu hal pula nak kena buang, kena cari orang lain yang pakar sama. Zaman sekarang ni mana ada orang cocok-cocok pakai bomoh lagi dah. Cuma dia ni kebetulan terjumpa bomoh ni dan dia mengajak kepada benda yang tak baik, akhirnya dia tergolong daripada orang yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu menggadaikan syariat, benda yang salah. Hari ni macam-macam orang nak buat kan. Yang ketiga, sampai menyebabkan kepada tergadainya akhlak. Nak cantik punya pasal, akhlak pun tak ada. Wallahu a'lamu bishawab. Itu dia. Dapat saya simpulkan bahawasanya nak cantik ni tidak salah, Datuk. Tak salah. Bahkan menjaga penampilan itu sunnah Nabi. Tetapi ada garis panduan yang telah ditetapkan. Betul. Jangan sampai kita tergadah, iaitu melibatkan akidah, sehingga melibatkan syariat dan juga melibatkan kita punya akhlak lah. Betul. Itu dia, Datuk. Okey, Datuk. Seronok bila sembang dengan Datuk ni. Banyak lagi saya nak tanya ni. Cumanya, kita mungkin boleh bawakan soalan ini daripada sahabat kita, penonton kita, Kak Sabah di Facebook. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i serta semua kru. Waalaikumsalam. Yang pertama, kecantikan yang bagaimanakah yang dibenarkan dalam Islam mengikut hukum fiqh? Yang kedua, wanita yang berlebih-lebihan. Ini yang sebut tadi tu. Di dalam menghias diri, tabarruj itu. Adakah dikategorikan sebagai menyerupai wanita jahiliah? Yang ketiga, bolehkah memakai rambut palsu? Ada ya. Bagi orang yang tak ada rambut, iaitu botak. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Okey. Baik, ada 3 perkara di sini.
bagaimana kita nak menjadikan kecantikan itu kecantikan yang mendapat pahala. Pertama, kecantikan itu bukanlah kecantikan yang membuka aurat. Kecantikan itu digunakan untuk kebaikan. Sebagai contoh, dia buat... Kejap, Datuk. Bila sebut tentang ke arah kebaikan ni, mungkin para penonton nak tahu macam mana boleh ke arah kebaikan ni. Jadi kepada anda semua, nantikan caranya macam mana selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton yang budiman kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Hari ini kepada anda yang cantik-cantik, kita bicarakan tentang fiqh kecantikan bersama dengan tetamu di studio, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Dan insya-Allah kepada anda semua terus ajukan soalan. Kami akan bawakan soalan tersebut untuk kita sama-sama dapat pencerahan, insya-Allah. Okey, baiklah Datuk. Tadi kita ada sebut juga tentang menjawab soalan daripada Kak Sabah tadi. Tadi Ustaz ada sebut tentang ke arah kebaikan tu macam mana? Silakan Datuk. Soalannya begini. Bagaimana kita nak jadikan kecantikan itu sesuai dan mendapat pahala? Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah. Allah itu suka kepada kebersihan dan suka kepada orang yang menjaga kebersihan. Maknanya, bagaimana kita nak jadikan kecantikan itu sebahagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita tidak menggunakan perkara-perkara ataupun kecantikan ini untuk tujuan maksiat. Maknanya kita gunakan untuk ibadah, pergi ke masjid dalam keadaan kemas. Ya, kita pergi ke masjid dengan pakai telekung yang elok, yang paling sesuai dengan kita, ya, dengan status kita. Kita pakai yang terbaik yang kita ada. Bukan maksudnya pergi ke masjid kita pakai pakaian yang ala-ala kadar saja. Datang masuk Tanyalah Ustaz TV3 ni, masya-Allah, apa nama dia punya, butang sampai atas kepala. Atas kepala pula sampai tengkuk ni kan. Pakai cuffling lah bagai. Tapi bila pergi masjid, butang pun tak ada, kain plekat 7 hari tak basuh. Jadi ini tidak bagus. Pekat baunya. Tu sebabnya kita kena buat yang terbaik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pastikan kita ini bercantik-cantikan untuk orang yang tersayang. Maknanya kalau saya berhias-hias untuk orang yang tersayang, iaitu isteri saya. Isteri saya pula dia bercantik-cantikan untuk saya, bukan untuk orang lelaki lain. Bukan untuk orang-orang yang kat luar sana. Ni kan kita yang jadi salahnya apa benda? Bila yang disebutkan juga oleh Imam At-Tabari, tabarrujal jahiliyatil ula ini, iaitu mereka ini orang perempuan zaman jahiliah ni sebelum datang Nabi, mereka bercantik-cantikan bila keluar rumah je. Bila keluar rumah bukan main, Masya Allah, minyak wangi paling ganas sekali. Maknanya 1 kilometer dah bau dah Kak Timah. Contoh, Kak Timah dah bau 1 kilometer dah sampai dah Kak tahu Timah. Dah siapa? Tak. Kak Timah dah masuk pejabat dah. Tapi dekat jalan raya, dekat dalam lift tu masih bau Kak Timah tu. Itu dah jadi melampau. Tapi kalau kat rumah, wabillahi taufik, bau bawang atas bawah, na'udzubillah. Jadi itu jadi tidak baik. Bahkan boleh bawa kepada haram kerana kecantikan tidak kena pada tempatnya. Itu kena faham. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu macam dia sebutkan tadi, bagaimana kita nak nak menghias diri. Adakah melebih-lebihan tabarruj itu sama macam orang zaman jahiliah? Ya, apabila kita berhias untuk orang luar, kita berhias tidak ikut syariat, kita berhias sampai menampakkan aurat. Hari ini ada orang dia sanggup pakai tudung, nak bagi cantik, nak nampak dia punya anting-anting ni, nampak gitu anting-anting. Macam Ultraman punya lampu merah, lampu hijau, dungdang gitu. Nak bagi nampak juga, sanggup dia menggadaikan. Dia buka ni, nampak benda ni, aurat, nampak tengkuk ni aurat. Lepas tu nampak telinga ni aurat. Lepas tu nampak rambut-rambut tepi-tepi ni aurat. Jadi oleh sebab itu kena berhati-hati. Janganlah kita nak cantik sampai kita gadaikan akidah kita, syariat kita, akhlak kita. Ada pula nak cantik punya pasal, dah pakai tudung elok dah. Ya Allah, tetapi pakai ketat, Tuhan je tahu, ya salam. Ketat dia tu sampai kan serban tu imam tercabut sebelah lah. Dia punya ketat dia tu.
Tok Bilal sampai lupa azan. Azan Allahu Akbar Allah. Azan asar. Masuk azan hari raya. Takbir raya. Takbir raya. Kenapa? Tersilap, ternampak, sangat seksi. Jadi oleh sebab itu zaman jahiliah punya perhiasan. Nombor 3, boleh tak kita nak pakai rambut palsu? Rambut palsu ini jumhur ulama melarang kita memakai rambut palsu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana datang seorang perempuan, dia kata, ya wahai Aisyah tu, aku ada anak perempuan yang nak kahwin, kepalanya botak, ada rambut gugur-gugur. Boleh tak an naj'ala syai'an fi ra'siha? Boleh tak kami letak sesuatu di atas kepalanya? Aisyah kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah laknat orang lelaki atau perempuan yang menyambung rambut atau orang yang meminta rambutnya disambung. Jadi oleh sebab itu kena berhati-hati. Cuma ada ulama membicarakan perkara ini juga, antaranya min sadatil Hanafiyah. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi melihat jika ia bertujuan untuk mengelakkan suami dia lari atau takut, maka dibenarkan dia untuk menggunakan bahan-bahan perca-perca kain ataupun sutera untuk orang perempuan, diletakkan di bahagian kepala untuk elakkan daripada keaiban atau suami dia takut untuk mendekati dirinya. Jadi itu dibincangkan ulama, tengok pada keadaan. Tapi mudahkan cerita, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dibincangkan, begitu juga dengan Dr. Yusuf Al-Qardawi, apabila kita menggunakan ataupun rambut kepala ini atas tujuan rawatan. Rambut jadi putih, kita nak hitamkan ataupun nak warnakan. Rambut kita gugur, kita gunakan rawatan-rawatan tertentu untuk dia tumbuh balik. Maka atas nama rawatan itu dibenarkan. Al-hajah tunazzal manzilatud darurah. Bila ada keperluan yang mendesak ke arah itu untuk menjaga penampilan kita dengan pasangan dan sebagainya, maka dibenarkan. Di atas nama rawatan. Rawatan. Tapi mesti yang buat itu adalah seorang yang pakar, khususnya pakar-pakar yang berkaitan dengan rambut. Wallahu a'lam. Baik, itu dia. Rawatan boleh ya. Para penonton sekalian, jangan kita sambung ya. Seperti mana sambung itu untuk hadis. Kecantikan sebenarnya. Tidak boleh. Lebih kepada kecantikan. Tapi kalau dah umur macam Hadari, berapa umur dah Hadari? Saya 31. 31, tiba-tiba rambut semua tak ada. Rambut semua tak ada, macam mana nak buat? Ataupun ada setengah orang rambut dia jadi putih tiba-tiba. Jadi boleh tak dia nak buat proses rawatan? Dibenarkan atas dasar rawatan. Walau bagaimanapun dia ada garis-garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jangan pakai rambut manusia, jangan pakai rambut binatang-binatang mughallazah, tetapi boleh pakai daripada perca-perca kain ataupun benang. Mungkin para penonton ada yang terlepas pandang, Datuk. Mungkin ini sebagai penjelasan yang lebih lanjutlah, di mana soalan daripada Laila Di La Rosa pula yang bertanyakan soalan yang mirip seperti mana soalan yang Datuk huraikan tadi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, apakah hukum menyambung rambut dengan menggunakan rambut manusia lain? Hanya untuk kelihatan cantik. Maksudnya bukan bahan sintetik. Rambut orang lain. Mohon pengkongsian ilmu daripada Datuk. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Muawiyah, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كانت زورا أو كما قال. Kata Nabi SAW, mana-mana perempuan yang di atas kepalanya ada rambut orang lain, ada bulu-bulu orang lain yang bertujuan, ini dibincang ulama pula, antara Imam An-Nawawi, dia bincangkan rambut itu digunakan untuk menarik orang melakukan maksiat, ajak zina, nak tunjuk cantik depan lelaki lain, semua itu ini, maka dia ni adalah wanita yang zur, yang tidak baik akhlaknya, yang huduh akhlaknya. Oleh sebab itu kita kena betulkan niat kita. Kenapa kita nak buat rawatan rambut itu, nak buat tanam rambut dengan dengan perca-perca dan sebagainya, mestilah untuk suami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan rambut orang lain memang tidak dibenarkan. Bahkan dilarang oleh para ulama. Hampir kesemua ulama, mengikut apa yang saya baca, jumhur ulama tidak membenarkan mengguna daripada rambut orang lain. Walaqad karramna bani Adam. Tidak boleh kita menghina dan mengambil orang lain punya rambut letak kat kita, kecuali dalam keadaan darurat saja. Darurat saja. Sebagai contoh, dalam pandangan Imam An-Nawawi, kita dibenarkan untuk naql a'dha. Kita dibenarkan untuk memindah anggota tubuh, memindah
anggota tubuh pula lah. Organ memindah organ dalaman. Buah pinggang pindah daripada A kepada B dengan dilakukan oleh pakar-pakar. Memindahkan apa lagi? Organ dalaman, hati, jantung dan sebagainya, dibenarkan atas dasar apa? Dasar darurah. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Dalam keadaan darurat maka dibenarkan untuk bagi kehidupan kepada orang lain, maka dibenarkan. Ibu bagi satu buah pinggang kepada anak dia, maka nak bagikan keselangsungan hidup kepada anak dia agar tidak bergantung dengan mesin dan sebagainya, maka itu dibenarkan, darurat. Tapi kalau nak untuk kecantikan only, semata-mata kecantikan, ambil rambut orang letak, tak boleh. Itu dilarang di dalam Islam. Dibenarkan hanya menggunakan perca-perca kain ataupun dengan benang, wallahu alam, yang panggil rambut sintetik. Baik, manalah tahu Datuk tengok anak orang ni perang rambut dia teringin lah katanya, diletakkan rambut anak dia. Jadi masalah lain pula. Okey Datuk, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak hadari dan Datuk Izhar Arif, saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu Haji Omar. Ya, saya. Minta maaf tak dapat hadir tempoh hari ke majlisnya. Tak apalah nak buat macam mana kan. Mungkin kita pun ada juga hal-hal yang lebih penting kan nak buat macam mana kan. Baik, silakan. Tak apalah Dai. Jadi soalan saya begini Datuk. Semua orang nak cantik Datuk. Tak ada orang yang rasanya kalau yang waras dia semua nak cantik dipandang oleh orang lain. Soalan saya Datuk, kecantikan ini kadang-kadang kita ni nak cantik di luar saja, tapi yang di dalam tak pula dihiraukan sangat. Jadi soalan saya, adakah garis panduan ataupun orang kampung saya sebut guideline ini, guideline yang ditentukan dalam agama kita untuk kita bercantik-cantikan ini dipandang di segi mata pun cantik, dalaman pun cantik ataupun batin pun cantik. Adakah apa yang dikatakan guideline ni, orang kampung saya sebut guideline Datuk. Jadi saya cakap garis panduan lah. Jadi garis panduan yang ditentukan dalam agama kita untuk kita bercantikkan di segi zahir dan juga batin ini. Itu soalan saya Datuk. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sangka orang Pekan sama dengan Teluk Intan sebut dengan izin guideline. Amboi. Baik Datuk. Adakah satu-satu garis panduan itu ditetapkan untuk kita tidak salah sebenarnya untuk bercantik-cantik? Baik, saya tertarik apabila Tuan Haji Omar memaklumkan bahawa ada orang dia nampak cantik luaran tetapi dalamannya tidak. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Al-Quran, aqimus salah wa atuz zakah innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya solat itu melarang kita daripada melakukan kemungkaran. Maksudnya, apa maksudnya daripada solat itu? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, solat itu menenangkan jiwa. Yang Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ni ada penyakit. Kalau penyakit itu tak diubati, dia akan menambahkan lagi penyakit-penyakit yang lain. Penyakit hati akan bawa kepada penyakit fizikal. Bila kita sakit, bila hati kita ni ada masalah, ada riya, ada sum'ah, ada sombong, ada apa lagi? Ada perasaan tidak puas hati pada orang lain, hasad dan sebagainya. Tuan-tuan, kita akan jadi stres. Bila stres, wajah orang akan berubah. Itu sebab saya tertarik nak quote kata-kata seorang sahabat saya, pakar bedah jantung Malaysia. Beliau berkata bahawa Ustaz, Allah dah bagi tahu dalam Quran nak jaga your heart. Dah keluar bahasa Selangor saya, alamak. Orang Selangor pun bercakap macam tu juga. Memang kita orang macam tu kadang-kadang. Tu yang tak nak cakap tu. Dia kata nak jaga you punya jantung, senang je. Allah dah bagi tahu, jaga you punya hati. Bila hati you baik, hati you jaga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah hati you ini akan menzahirkan kepada luaran. Dia akan menyebabkan jantung kita dia pump dengan baik. Nampak cerah, nampak muka tu ada merah-merah, sampai darah tu ke otak kita. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita hati kalau jaga dengan baik, kita takkan jadi stres. Bila stres, dia kata muka akan berubah. Dia akan tarik wajah. Tarik wajah ni pula, saya quote kata-kata seorang pakar kosmetik, doktor perubatan tapi pakar kosmetik, Dr. Nadia. Saya sebutlah nama tak apalah, yang penting dia tu saya quote kan, orang pakar. Dia ni pakar kosmetik. Jadi dia kata kalau kita stres, wajah kita akan lagi buatlah facial macam mana pun buat, muka tu akan nampak. Especially muka tu. Jadi oleh sebab itu
kita kena jaga dalaman kita. Betul Tuan Haji Omar kata, dalaman kena jaga, banyakkan semayang, banyakkan bermuhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Ali radhiyallahu anhu, banyakkan bermuhasabah, ingat mati, kita akan jadi tenang, kita akan jadi redha, kita akan jadi lebih bertenaga, di dalam lah. Bertenaga. Jadi bila dalaman kita kuat, akan menzahirkan pada luaran. InsyaAllah kita akan hebat di luar, hebat di dalam. Cantik di dalam, cantik di luar. Yang menjawab tentang garis panduan tu bagaimana, Datuk? Ya, garis panduan ni sangat jelas. Maknanya jaga kita punya hati. Jaga hati, jaga kita punya dalaman, jaga kita punya pemakanan, jaga kita punya akhlak. Semua itu akan menzahirkan luaran. Baik. Luaran ini kita hanya menggunakan sebagai kaedah-kaedah luaran. Faham. Kita buat facial, kita buat pembersihan, kita buat itu, ini dan sebagainya. Tapi kalau dalam kita rosak, tetap akan membawa kepada keburukan di luar. Ya. Kalau kita ada sebuah kereta, pastinya tak cukup sekadar basuh di luar, Datuk. Mesti nak kena vacuum, enjin kena cucinya, Datuk. Betul. Jadi macam tu lagilah manusia, hati tu kena jaga, insya-Allah. Itu garis panduan yang paling tepat. Okey, baik Datuk. Terus sahaja dengan soalan seterusnya daripada Puan Rohaya Arifin ini. Cantik juga soalannya. Mungkin kita boleh ketengahkan dari perspektif yang berbeza. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i juga kru-kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan pertama, apakah hukumnya mengubah ciptaan Allah? Contoh, pembedahan kosmetik. Ini saya tak pernah buat ni, Datuk. Yang kedua, bagaimana pula mencukur kening? Tujuannya untuk cantik. Kadang tu bentuknya bukan setakat cukur, ditambah pula panjangnya kening tu. Serta memakai bulu mata palsu. Silakan, Datuk. Daripada sahabat kita, Rohaya Arifin, Sekincan, Selangor. Okey, banyak betul dia punya tanya soalan ni. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita balik kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni dia bercampur-campur, dia panjang, ada yang satu part kat sini, satu part kat sini. Hadis yang riwayat berbeza-beza daripada Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Muslim, dan ada daripada Imam Bukhari dan Muslim. Saya digabungkan sekali, Nabi Muhammad SAW meletakkan satu garisan, garis panduan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat, Rasul melaknat golongan lelaki dan perempuan yang menyambung rambut dengan rambut-rambut orang lain dengan tujuan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tolong buat tu juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, al-washimah wal mustawshimah. Orang yang melakukan tattoo. Tattoo yang berkekalan. Tattoo ni maksud yang kekal. Warna, dia buat gambar itu, gambar ini pada tubuh. Ada orang dia nak bagi nampak seksi, dia letaknya gambar-gambar apa yang tak patut pada badan dia, gambar kekal abadi. Semua itu dilarang dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang minta dibuat, orang yang buat, dua-dua dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, an-namisah wal mutanammisah. Ini yang dalam soalan tadi, iaitu dia cukur bulu kening, dia kecilkan bulu kening, dia cabut bulu kening untuk tujuan nampak lebih seksi. Katanya kita tengok nampak seksa. Nampak tak? Yang dibenarkan oleh jumhur ulama, apabila bulu kening macam saya, tengok kamera, please focus to me. Cakap orang putih. Ni mata bulu kening saya ni. Bulu kening saya ni, dia elok sampai sini kan. Bila usia disebabkan hormon mungkin, dia terlebih, terkeluar. Masya-Allah. 2-3 helai, 2-3 helai. Ada 2-3 dipanggil apa kan? Saya pun kurang pasti. 2-3 helai lah. 2-3 helai, dia terkeluar. 2-3 gitu kan. Mengganggu mata. Ya. Masuk dalam mata. Sikat tu selalu. Jadi boleh kita potong sebab dah keluar daripada garis. Dia punya line dia. Dia punya garisannya. Tetapi kalau kata masih elok, masalah kita ni yang buat ni, an-namisah wal mutanammisah ni yang ditanya tadi, dia dahlah elok dia cukurnya kal kausi, bagaikan pemanah. Pemanah, alat manah. Dia bentuknya tu kan. Jadi maka hukumnya haram. Itu dilarang dalam Islam. Cabut pun haram, cukur pun haram. Jadi tak payah cukur lah, elakkan. Benda ni dah ada zaman jahiliah lagi dah. Jadi kita ni duk cukur, ada orang kata tak apa, saya ni cukur ni masa nak hari perkahwinan je, sekali seumur hidup. Yalah, masa kau buat, kalau tengah-tengah buat tu meninggal dunia, tak ke masuk dalam laknat?
Baiklah jaga-jaga. Hari ni mati tak tentu. Betul. Tengah bawa kereta mati, tengah baca buku mati, Allah tengah bersolek mati, tengah berjoget mati. Cuba tak percaya, tengok YouTube, macam-macam cara mati ada. Jadi oleh sebab itu berhati-hati, takut kita mati ketika melakukan benda yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, mutafallijat, yang buat gigi mengubah ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ubah gigi ni maksud apa? Gigi tu dah cantik tapi dia buat pelik-pelik. Ada nak buat gigi binatangnya, ada yang bagi dia kikis bagi pendek. Semua itu dilarang dan mengubah ciptaan Allah confirm diharamkan oleh Islam. Macam soalan tadilah, mengubah dan sebagainya. Itu tak dibenarkan oleh Islam. Okey, itu dia. Moga menjawab soalan insya-Allah. Baiklah, kejap lagi Datuk, ada lagi soalan yang saya nak tanyakan tentang rambut pun ada dan berbagai lagi insya-Allah. Cumanya kepada anda semua kalau nak tahu nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik-topik yang berbeza. Kita bawakan ahli panel ataupun jemputan kita yang juga berbeza latar belakangnya. Akan tetapi tujuannya sama, untuk memberi kefahaman kepada semua. InsyaAllah moga-moga mendapat manfaat dan juga redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bicarakan tentang fiqh, iaitu fiqh kecantikan. Bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Cumanya kalau ada soalan nak diajukan, boleh hubungi kami di 0355690349 ataupun boleh terus sahaja WhatsApp di 011123364480 ataupun capaian kami melalui laman Facebook iaitu di Tanyalah Ustaz TV3. Bila sebut tentang panggilan ni Datuk ya, kita terus sahaja bersama dengan pemanggil kita yang menanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk dan Dai Hadari Haji Tukinon Haji Muhammad Sadeh daripada Segudai. Johor Sihat Haji Tuan Haji? Alhamdulillah pagi ni sihat dan minta Allah sembuh sekali kru-kru dan Datuk dari sehat dirahmati Allah. Amin. Ya, silakan Tuan Haji. Okey, soalan saya Datuk gini. Ini nak cantik Datuk ya. Pada ini berkenaan pada hari perkahwinan Datuk. Zaman saya dulu Datuk, ini pasal inai Datuk. Saya berinai, yelah dulu patutnya tak payah berinai tapi kita tak tahu kita buat. Berinai di tapak tangan aja Datuk. Patut tapak tangan tu memadai lah. Tapi saya tengok sekarang Datuk, dia berinai ni satu badan Datuk. Dia cat macam tattoo. Ada kat muka, ada kat tangan. Kat mana-manalah dia nak suka. Jadi macam mana kaedahnya ini Datuk? Adakah kita boleh buat ke? Ataupun, yelah tattoo ni menyerupai agama, bukan agama Islam Datuk kan? Jadi nak minta pandangan Ustaz, boleh ke atau tak boleh? Itu saja soalannya Datuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Terima kasih Tuan Haji Tukinon atas soalan yang memang betul berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kalau dulunya memang sikit-sikit je Datuk. Sekarang ni tattoo macam-macam pengantin buat. Ejen Ali punya tattoo pun ada. Jadi macam mana tu Datuk? Boleh ke kita banyak menggunakan inai tu? Okey. Pertama sekali berkaitan tentang tattoo. Ya. Kita kena faham apa itu tattoo. Al-washimah wal mustaushimah. Orang yang mentetukan tubuh dan orang yang tolong mentetukan tubuh. Tattoo ni adalah suatu proses ataupun satu kaedah untuk mengukir sesuatu di kulit dan ia berkekalan sampai bila-bila sehinggalah satu proses ataupun pembedahan dilakukan untuk menghilangkannya. Dan menghilangnya kosnya lagi tinggi daripada buat. Buat 2,000 nak hilangkan mungkin makan lebih RM10,000. Jadi oleh sebab itu kita kena faham tattoo ia bersifat kekal. Pengharaman itu jelas ia bersifat kekal dan sifatnya adalah tattoo. Manakala selain daripada tattoo, hukumnya lihat kepada kaedah. Lihat kepada keadaan. Kenapa kita berinai? Inai dibenarkan untuk orang perempuan. Untuk orang perempuan. Tetapi di sebelah Johor, ada sebahagiannya kalau dia kahwin, lelaki dia pakai inai 3. Belah kanan ke belah kiri?
Saya tu pula dah lama tak kahwin. Sama lah kita. Masya-Allah. Saya lagi lah lama dah 18 19 tahun dah tak kahwin. Jadi tak ingat. Jadi dia pakai jari kanan ke jari kiri, dia pakai 3 untuk orang lelaki. Jadi sekarang ni boleh atau tidak, hukumnya makruh saja. Makruh saja. Jadi dia pakai tu kenapa? Sebab itu adat. Adat orang Johor memang pakai tiga jari. Ada yang satu jari pula pakai. Macam-macam adat. Jadi tidak ada masalah sebab orang melihat, oh ini baru kahwin ni. Adat kita melihat, oh ini baru kahwin, tak ada masalah. Adat itu tidak salah. Dia bukan adat yang fasidah. Tetapi adat yang boleh diamalkan dan boleh diteruskan. Yang tak bolehnya, adatnya orang lelaki. Dia buat bukan tattoo, dia buat inai pada tubuh macam Haji sebut tadi. Haji Tukinon dia sebut dia buat bunga-bunga. Itu kerja perempuan. Orang Arab Badawi dia akan inaikan bukan saja pada jari jemari orang perempuan ni. Pada bahagian atas kulit, di kaki, lepas tu dekat mana lagi? Dekat tangan. Dia nak seksi di depan suami. Tak apa. Itu dibenarkan untuk orang perempuan. Sebab orang perempuan dia tutup kat sini. Dia pakai macam saya yang penuh tutup sini. Jadi kat sini ada nampak. Tak salah sebab pergelangan tangan ini bukan aurat. Wajah bukan aurat. So kita kena hias ikut adat. Hias ikut situasi tempat. Jadi jangan kita bercampur aduk pula. Jadi kena pakai macam tu. Dia boleh buat. Tetapi yang lain tak boleh tunjuk. Baik. Haram kalau tunjuk. Jadi sekarang ni dia berhias, dia dia menginaikan tubuh badan, seluruh tubuh macam Haji Tukinon sebut. Macam mana Haji Tukinon boleh tahu Itulah. Haji Tukinon. Jadi tuan-tuan dan puan, maknanya orang kata apa, dia buat pada tubuh badan dia tu bukan untuk orang lain tengok. Bukan untuk ustaz tengok, bukan untuk dai hadari tengok, orang lain tengok. Tak, untuk suami dia. Bila suami dia tengok, suami dia suka, suami dia happy, dia dapat pahala. Sebab Nabi sebut, ayyumra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Dia buat cantik-cantikan untuk suami dia, masya-Allah, masuk syurga dia suami dia. Suami dia happy. Tengok masya-Allah ada apa? Dia bukan tattoo, dia macam inai lah. Ada yang buat inai sekarang ni malah nak buat inai leceh kan. Lagi dia buat apa tahu? Mainan budak-budak, kau tahu tak? Perasan tak budak-budak kan dia ada yang dia plastik burung apa kan, dia letak dia kikir-kikir puk melekat kat kulit tu. Mainan budak-budak tu isteri ambil. Dia letaknya bunga dekat bahu dia. Jadi suami tengok terkejut suami dia. Suami happy, maka dapat pahala dia. Jadi kalau lelaki jangan buat gitu. Jangan buat. Orang lelaki jangan pula bubuh bunga sana bunga sini. Itu bukan seksi, namanya seksa. Ya, wallahu a'lam. Jadi kepada abang imam jangan dibuat macam tu. Juling pula para jemaah nengoknya ya. Baik Datuk, bila kita sebut tentang ini juga saya mewakili para penonton di luar sana. Tadi Datuk ada sebut tentang bagaimana kita ini dilarang sebenarnya untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Datuk situasinya jika seorang isteri ataupun seorang suami yang nak nampak cantik ataupun handsome penampilannya di depan isterinya, maka apa yang dibuat ialah dia yang pertama rebonding, meluruskan rambut. Mungkin boleh menjawab kedua ataupun dia mengkerintingkan rambut. Jadi apa hukumnya? Silakan. Okey. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Sesiapa yang ada rambut, maka muliakan rambut itu. Orang lelaki, pernah suatu ketika seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi Muhammad, rambut dia berterabur. Rambut dia tu tak terurus. Maka Nabi minta, tak adakah kamu ada minyak boleh cantikkan sikit rambut kamu? Orang tu pun pergi sikat. Barulah Nabi kata, ini baru betul. Kalau tidak, rambut kamu tu dah macam kepala syaitan, kata maknanya. Sampai peringkat tu Nabi mengumpamakan rambut yang berterabur itu macam rambut syaitan. Jadi maksudnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kena ingat, kita ni rambut ni adalah anggota yang dibenarkan untuk kita ubah. Kita boleh pendekkan, kita boleh panjangkan, kita boleh kerintingkan. Kalau orang perempuan dia boleh kerintingkan. Dia kerintingkan agar tak nampak rambut dia kurang. Dia pandai dia. Orang perempuan kreatif. Rambut dia dah nampak gugur banyak, dia pandailah dia buat kerinting-kerinting gitu, nampak macam banyak rambut, padahal pada hakikat bila mandi tengok tak ada rambut. Gitu. Jadi dia buat tu untuk suami dia. So tak ada masalah, itu bagus. Masuk syurga orang perempuan macam ni sebab dia sanggup buat apa saja. Dia buat rebonding rambut dia gulung rambut dia. Sebab benda yang boleh diubah. Rambut ni benda yang boleh diubah.
maka dibenarkan itu ubah. Tapi bulu kening tak boleh diubah. Tak boleh dicabut, tak boleh digunting sebab ada laknat dekat situ. Kecuali kata Imam Malik, in kanat kal qiradah. Berat sangat tu. Berat tu. Kecuali bulu mata dia ni, bulu kening dia ni dah sampai macam beruk. Kata Imam Malik, kalau bulu kening dia sambung dengan segmen, sambung pula dengan dia punya janggut, itu memang teruk. Jarang berlaku tu. Kalau ada, boleh pergilah tempat mana-mana klinik kosmetik, sila alter sikit lah, dia biar nampak macam manusia sikit kan. Sebab Imam Malik kata sampai macam beruk, barulah boleh buat perubahan. Kalau tidak, tak boleh. Hukumnya haram. Sebab ni tak boleh tukar. Sama juga macam janggut. Nabi suruh simpan, misai, Nabi suruh cukur, itu dibenarkan. Tapi kalau yang lain daripada yang Nabi benarkan, itu tidak dibenarkan. Macam orang perempuan, dia boleh cabut bulu kaki ni. Bulu kaki boleh cabut, munasabah tak cabut. Tengok suami tengok, kaki saya ke kaki awak? Bertukar. Jangan gitu. Boleh cukur. Tapi orang lelaki haram cukur. Baik. Orang lelaki tak boleh cukur. Bulu ari-ari kena cukur. Kena cabut. Kena buang, kena bersihkan. Jangan simpan daripada SPM sampai ke kencing. Wabillahi taufik sampai ke lutut bang. Na'udzubillah. Okey, saya tak boleh bayang lah. Pening pula kepala. Ini dibincang ulama. Itu saya cakap. Baik Datuk, satu ilmu yang menarik untuk kita dapat dan sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Baik Datuk. Bila Datuk Izhar ada ni, ada pemanggil ramai pagi ni. Jadi kita terus saja bersama dengan pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dengan siapa kami bercakap? Aan. Nama glamour tu. Ai. Ai ni bahasa Okey, silakan dengan soalan. Okey, soalan saya yang pertama, saya ni sumbing. Okey, hidung saya sengit. Saya pernah buat rhinoplasty atau guna plastik untuk hidung. Adakah terima kod Islam sebab saya nak meningkatkan keyakinan diri saya? Dan jika saya meninggal, adakah plastik itu perlu saya buang? Dan lagi satu soalan saya, sebab sekarang sumbing ni saya punya gigi sengit. Boleh tak saya buat crowning gigi? Itu sahaja soalan saya. Sekali lagi saya tak berapa jelas soalan. Sumbing ya? Cuba ulang balik soalan. Sumbing, soalan pertama saya. Sumbing nak buat crowning. Crowning gigi satu, dan lagi satu sebab hidung saya sengit, saya masukkan buat penahan plastik, rhinoplasty. Tak faham. Apa? Tak dengar. Rhinoplasty itu adalah prosedur pembenahan kecantikan untuk hidung lah. Okey. Hidungnya sengit dah tu. Okey, baik. Terima kasih, An. Terima kasih ya. Okey, baik. Hidung yang sengit, kemudian buat pembedahan untuk membetulkan. Kemudian, tadi tentang sumbing ya? Ya. Ada dua perkara. Pertama, kita kena faham. Yang diharamkan, yang Allah sebut, yang Nabi sebut, laknat itu, wal mutaghayyirat li khalqillah. Yang mengubah ciptaan Allah li tahsinat, untuk tujuan tambahan. Contoh, hidung Hadori dah cantik dah. Tapi kau nak alter lagi, nak tambah seketing kiri kanan, itu tak dibenarkan. Itu haram. Sebab dah cantik. Macam akak tadi, dia ada masalah. Hidung dia mungkin sumbing. Sengit. Hidung sumbing. Hidung dia sengit. Hidung ada masalah. Ataupun kawan dia ada masalah bibir kan. Ada bibir sumbing kan. Semua itu untuk tujuan rawatan, nak kembalikan kepada originality-nya atau nak kembalikan kepada asal ciptaan Allah yang normal, dibenarkan. Contoh, bibir kita macam ni. Tapi kebetulan diuji oleh Allah Ta'ala, anak kita dilahirkan bibirnya sumbing. Kerana masalah-masalah yang tak dapat, kita pun tak tahu. Betul. Allah anugerah begitu. Boleh tak dia nak buat pembedahan? Dibenarkan untuk mencantikkan balik. Sebab nak kembalikan kepada bibir yang original. Baik. Hidung sengit. Orang semua betul hidung dia, batang ni. Boleh tak dia nak gunakan kaedah-kaedah tertentu, menerusi doktor-doktor pakar, letakkan besi lah apa semua untuk nampak keyakinan diri? Dibenarkan. Tidak ada masalah. Boleh, tak ada masalah, dibenarkan. Cuma je Datuk, apabila orang yang meninggal, jika seorang yang telah melakukan prosedur untuk membetulkan hidungnya, diletakkan plastiknya, jadi setelah meninggal, adakah perlu dibuka kembali ataupun dibiarkan sahaja? Benda-benda yang mendatangkan kemudaratan kepada si mati, kepada jenazah, tidak boleh kita membuangnya kecuali benda yang boleh dibuang. Contoh, gigi palsu dia pakai macam tu saja. So masa mandi tu kita cabut, boleh.
Kalau besi dalam tulang, pandai-pandai pula tu imam nak pergi bedah kat situ, nak bawa ke hospital. Jangan melambat-lambatkan keadaan. Benda cepat boleh cepatkan selesai. Benda kat dalam nak buat pembedahan apa ni, kos lagi, nak pakai duit mana lagi, kan? Dan betul sama juga macam hidung, kita dah baiki, macam akak tadi bagi tahu dia ada buat hidung sebab hidung dia sengit, ada masalah masa lahir dan sebagainya, mungkin accident dan sebagainya. Dia buat atas dasar rawatan. Saya tekan sikit, rawatan. Itu dibenarkan. Baik. Tapi untuk kecantikan semata-mata, nak adjust sikit lah, bagi kejap tahun ni, tahun 2020, hidung konsep dia, tema dia kemek. Tahun 2021, tema dia tajam pula. Itu tak dibenarkan. Sebab dia main tema-tema pula. Itu tak dibenarkan. Itu haram sebab nak mencantik. Yang kedua, nak buat crowning. Crowning, nak buat proses pembaikian gigi. Yang Nabi haramkan, yang Nabi larang, mutafallijatu minan nisa. Zaman jahiliah, orang perempuan nak nampak cantik, gigi cantik dah, dia kikis gigi ni, kikis jadi pendek, lepas tu dia renggang. Zaman dulu dia suka renggang, zaman sekarang kita rapatkan. Tu yang pakai bracelet apa semua tu. Jadi oleh sebab itu haram. Sebab dia buat benda dah cantik, dia nak ubah lagi nampaknya lebih cantik ikut dia orang punya fashion zaman dahulu. Itu haram, tak dibenarkan. Tetapi kalau nak buat crowning, gigi tak selesa kan. Tak selesa. Kita makan, kadang kita orang tua-tua ni, saya tak tua lagi. Saya baru 40 lebih. Kita kalsium dah lemah. So gigi ada tercabut, ada gigi longgar, ada gigi cepat retak. So dia buat pembedahan, dia bubuh crowning, dia bubuh skru apa semua, itu semua dibenarkan, tidak ada masalah. Untuk tujuan keselesaan dan untuk hilangkan kesakitan pada tubuh atau gigi dan sebagainya. Mungkin juga untuk mempermudahkan ibadat ya Datuk ya. Ya, of course. Gigi sakit tak boleh semayang bang. Sakit. Saya tahu lah, saya pernah sakit gigi. Alhamdulillah. Okey Datuk, kita akan rehat seketika dan insya-Allah kejap lagi kita nak tanyakan soalan tentang sulam bedak. Pernah dengar para penonton? Kalau nak tahu, nantikan selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, sedar atau tidak, setiap hari kita pasti berhadapan dengan pelbagai masalah yang memeningkan. Dan ada juga antara kita yang penuh persoalan dalam diri. Jadi penyelesaian dan juga jawapannya ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Cuma hari ini, kita bawakan kepada anda tentang kecantikan, fiqh kecantikan dalam topik besarnya fiqh. Bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Izhar Arif. Baik Datuk, satu demi satu Datuk menjawab soalan ya. Dan saya cuba juga untuk bertanyakan soalan sendiri, tapi itu kejap lagi. Sekarang ini ada satu soalan yang cantik daripada sahabat kita di Facebook, iaitu Diana Marisa. Alhamdulillah. Katanya, Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah hukum membuat rawatan sulam bedak? Ini pun saya pertama kali dengar pagi tadi. Yang ada antara estetik spa. Ini jarang benar nak menyebutnya. Katakannya tidak menjejaskan wuduk. Kemudian, apakah wanita boleh membuat rawatan kecantikan eyelash perming? Ini pun saya tak tahu apa benda ni. Adakah ubat yang digunakan menghalang wuduk? Silakan Datuk. Sulam bedak dan juga eyelash perming. Okey. Dalam isu ini, saya tidak boleh mendahului mufti-mufti dalam bab-bab yang berkaitan tentang isu-isu baru. Sulam bedak ini, saya dapat maklum bahawa Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri dan penyelidiknya sedang melakukan kajian mengenai kebaikan dan keburukan sulam bedak. Sulam bedak ini, saya baru saja berhubung dengan seorang doktor pakar kosmetik juga, yang menjelaskan bahawa sulam bedak ni dia ada satu kaedah baru. Dia merupakan satu kaedah baru untuk nampak cantik bagi orang perempuan zaman sekarang. Macam mana kaedah tu? Kaedahnya ialah dia menanamkan, selalunya orang perempuan nak nampak kemas, nak nampak kilat muka dia, dia akan letakkan foundation, dia akan letakkan bedak, dia akan letakkan sesuatu akan nampak cantik wajahnya tu. Sekarang ni tak payah, pening-pening dah. 6 bulan tak payah make up. Dia dah letak bedak sikit-sikit je. Sebab apa? Dia dah tanam siap-siap lah. Bedak tu ditanam dia lah? Dia adalah konsep dia untuk nampak kilat, nampak glowing dan sebagainya, dia akan tanam dalam kulit. Dalam kulit tu pula dia tak banyak, dia bawah kulit tu. Jadi kulit tu akan nampak cantik selalu dalam tempoh 6 bulan. Lepas tu dia kena buat lagi. Dia agak costing dan perkara ini
perlu ada satu kajian. Sebab nak tahu dia menutup kulit ataupun tidak. Nak tahu dia kutuk kulit ataupun tidak. Jadi bila kita tak tahu, kita kena kaji. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi oleh sebab itu, saya menasihati rakan-rakan di luar sana yang nak buat sulam bedak dan sebagainya, tunggulah fatwa keluar baru buat. Saya takut nanti kan kita buat dulu, takut-takut kalau keluar haram, na'uzubillah. Kalau keluar harus atau makruh tu boleh tahan lagi. Walaupun wajah ini bukanlah tempat tak salah untuk kita letakkan bedak dan sebagainya, make up sebagainya, mengikut uruf dan adat, tetapi jangan melampaui sangat. Tapi sampai tanam itu kena tengok dari sudut perubatannya. Kena tengok dari sudut apa pandangan doktor-doktor terhadap kulit. Takut nanti buat takut bawa kepada kanser kulit, na'uzubillah. Itu semua perlu kepada kajian. Kajian ini tu sebab dia perlukan dana dan kita kena buat kajian secara mendalam. Jadi kalau katakan rakan-rakan di luar sana, pihak-pihak kosmetik ataupun salon-salon yang ada di luar sana nak memerlukan kajian, maka sila datang ke UKM. Boleh rujuk, ya? Boleh rujuk, sediakan sedikit dana, mungkin dalam 50,000 kita buat kajian. Doktor-doktor akan buat kajian, saya akan buat kajian dari sudut hukum. Sebelum kita tentukan hukum ni, kita bawa jumpa dengan mufti dan sebagainya, kita akan biar pakar-pakar dulu akan buat kajian. Pakar-pakar ni daripada KKM lah. Kementerian Kesihatan Malaysia, doktor-doktor yang bertauliah daripada KKM. Jadi oleh sebab itu, saya tak berani nak menjawab berhubung tentang isu itu agar kita tidak mendahului kajian mufti. Termasuklah dengan eyelash perming tadi tu. Eyelash perming dan sebagainya. Itu biarkan pihak berautoriti untuk mengkaji. Sebab sekarang ni kita pun sedang mengkaji, saya pun sedang membaca. Sebab kita nak haramkan suatu benda yang tak haram ni, bahaya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak mengharamkan sesuatu perkara hatta yadullu dalil ala tahrimih. Sehinggalah terdapat dalil yang tepat, sama ada dari sudut naklinya, Quran dan Sunnah, atau daripada pandangan pakar-pakar yang lain. Jadi oleh sebab itu kita kena berhati-hati, ya. Cuma satu perkara saya nak jawab, ada seorang profesor Tan Sri Azlan Ghazali daripada UKM. Dia bertanya bagaimana ubah gigi tu. Kemudian di WhatsApp saya, dia minta saya tanya sebab ramai orang tanya. Tu saya gigi dia depan hitam. Gigi dia hitam depan, bukan dia lah, dia tanya untuk kawan dia. Gigi dia hitam. Jadi boleh tak dia nak ubah, tukar gigi tu jadi putih, dia buang gigi hitam, dia bubuh gigi baru. Tidak boleh mengubah atau membuang gigi yang sihat, yang elok hanya kerana nak nampak cantik. Dia kena buat rawatan. Pergi jumpa doktor, buat rawatan. Doktor kata memang gigi dah rosak akibat terlalu kuat isap rokok. Na'uzubillah. Tu sebab jangan isap rokok. Jangan. Ini duk isap rokok tu rosak tu. Jadi oleh yang demikian, gigi itu perlu dibaiki dulu, perlu diubah, dibersih dan sebagainya. Kalau katakan dah tak boleh, barulah dibenarkan untuk cabut dan ditanam dengan gigi yang baru. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, ya. Moga-moga biar kita tahu, jangan keliru. Tapi yalah Datuk, kalau nak cantik, saya rasa bedak zaman nenek kita dulu guna bedak nyonya je. Ada cucu sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Satu soalan yang saya dah lama berfikir dari tadi juga. Jika kita sebut tentang nak ingin cantik, ramai juga zaman sekarang ni bukan setakat wanita. Lelaki juga ada yang menggunakan kaedah ini. Jika badannya saiz XXL, nak dikuruskan, dilakukan satu kaedah sedut lemak. Adakah ia dibolehkan mengikut syarak? Silakan Datuk. Okey, menyedut lemak ataupun untuk nampak kelihatan kurus dan nampak elok dilakukan oleh bukan pakarnya, maka hukum jatuh haram. Tak boleh. Ia boleh mendatangkan kemudaratan. Bahkan pernah berlaku kes kematian dekat dengan di Lembah Kelang, seorang isteri melakukan sedut lemak dan dilakukan oleh seseorang yang bukan doktor pun. Disedut dan tersilap sedut menyebabkan kepada kematian. Jadi oleh sebab itu, la darara wala dirar. Jangan buat sesuatu boleh mendatangkan kemudaratan. Awak nak cantik, buat cara yang betul. Kalau nak kurus, buat cara yang betul. Macam saya. Contoh. Silakan Datuk, tips-tipsnya tu. Sebab saya buat di UKM, saya buat kajian diet Rasulullah. Masya Allah. Macam mana Nabi makan, macam mana Nabi exercise. Kawan-kawan, kita ada tim daripada UMBI, UKM, kita ada daripada Fakulti Sains Teknologi Makanan, kita ada Fakulti Banyak Islam, kita kaji hadis Nabi itu dengan cara hidup. Tuan-tuan dan puan, nak kurus kita kena makan dengan betul. Makan buah dulu, lepas tu makan pula jangan banyak, lepas tu jangan banyak minum manis, jangan buat benda-benda yang tak baik, banyakkan exercise. Benda-benda macam ni boleh menguruskan badan kita dan boleh menyebabkan badan kita fit. Tapi dengan cara-cara yang cepat ni tak bagus. Itu sebabnya apa-apa pun jangan terlalu cepat.
nak masuk syurga cepat sampai masuk ajaran sesat. Ini masalah dia. Orang lain semayang siang malam, Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kan? Sampaikan Aisyah kata, kenapa ya Rasulullah kamu semayang sampai bengkak kaki? Kan kamu dah masuk syurga. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi semayang malam nak kejar masuk syurga. Kita buat dosa sepanjang hari, tiba-tiba nak masuk syurga mudah je. Beli hari ni. Masuk ajaran sesat, kita pakai makrifat dan benda-benda yang bukan-bukan. Tiket masuk syurga. Tiket masuk syurga mudah-mudah. Tak boleh. Dia mesti slow-slow. Kena ikut laluan yang betul. Sama juga macam nak kurus, kena ikut laluan betul. Jangan duk main sedut sana sedut sini. Kalau salah sedut, na'udzubillah min zalik. Tak bagus. Benda tu boleh datangkan mudarat. Bahkan saya dah tanya doktor-doktor pakar, yang jenis buat wajah ni, dia tak boleh tahan lama. Wajah dia akan lebih buruk daripada yang asal. Na'udzubillah. Itu sebabnya baik kita kekal apa yang Allah dah jadikan. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam tu dah mulia, cantik kan. Very nice. Semua nak cepat, Datuk. Betul. Kadang tu nak cepat di jalan raya tu sampai aksiden, tercabur ada orang tayar. dia nak kulit putih kan. Dia sanggup buat buat macam-macam. Dia buat macam-macam tapi kulit itu tak tahan lama. Kena panas dia akan jadi merah, dia akan jadi something yang tidak bagus. Jadi oleh sebab itu balik kepada asal. Ya, itu lebih baik. Saya teringat kata Ustaz Haryanto, dia kata bawa bertenang. Bawa bertenang. Ya. Okey, Datuk. Kita ada soalan lagi daripada sahabat kita Nora Rashid ni. Katanya di Facebook lah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah hukumnya wanita yang berkuku panjang? Apakah hair pula ni? Dan bercat kuku semasa datang haid kerana teringin nak pakai. Mohon pencerahan, Datuk. Okey. Innal mar'ata auratun. Ya. Sesungguhnya orang perempuan itu adalah aurat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fa iza kharadat istashrafa 'alaiha syaitan. Bila perempuan tu keluar rumah dia, syaitan akan mula buat macam-macam. Dia akan jadikan perempuan itu lebih menarik di luar tetapi tidak di dalam. Oleh sebab itu orang perempuan ni dia terlalu minat. Sebabnya tuan-tuan perempuan baca Quran. Allah ni, dia jadikan Al-Quran ini disuruh kita kaji. Contoh ya. Az-zani as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, potonglah tangan mereka. Tengok ayat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat dia. Ayat zina pula. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan berzina, lelaki berzina, sebatlah mereka 100 kali. Tengok. Bab mencuri, Allah letak orang lelaki dulu. Sebab Allah tahu yang buat curi, yang merompak besar-besar ni semuanya geng mana? Lelaki. Jarang orang meragut orang perempuan. Lah kali dia yang jatuh. Mak jalan masuk bank. Jangan bergerak, nanti saya tembak. Tengok perempuan. Mana ada? Semuanya lelaki. Betul tak? Perempuan dia takut pegang. Apa pistol ni? Dia takut. Tapi bab kecantikan, bab zina, perempuan dulu. Bukan nak kata perempuan tu jahat. Tak. Perempuan ni aurah. Sifat dia, badan dia pun dah aurat dah. Suara dia pun dah menyebabkan orang lelaki lentok. So, berhati-hati. Jadi apatah lagi nak dia pakai kuku panjang. Orang perempuan ni dia punya tu malu. Betul lah. Kalau pakai inai, orang tahu. Orang period tak period pun pakai. Jadi kalau bila kita pakai yang jenis cat kuku kretek tu, cat kuku tu, dia akan jadi masalah. Orang perempuan tak apalah, dia pakai kan, dia pakai. Benda tu tak salah. Ya. Kalau time dia period. Cuma orang akan tahulah, ni mesti period kan. Datang pejabat, period ke hari ni? Alamak. Malu lah. Benda dalaman. Oleh sebab itu, jangan buat benda yang menyebabkan orang tahu kita punya kelemahan. Jaga. Kalau nak pakai kat rumah tak ada masalah. Kalau jenis awak dia satu hari dia kat rumah, pakai seorang. Abang. Untuk suami dia, wabillahi taufik jalan. Ini tak bila kita keluar ke pejabat, orang tengok, kenapa pakai kotak kan tak boleh sembahyang. I period hari ni. Habis. Dah jadi buka ke dia punya keaiban. Jadi oleh sebab itu, benda tu boleh nak pakai, time period, tak salah. Cumanya, kurang menarik, akhlaknya
kurang kerana ia menampakkan dan menonjolkan apa yang ada pada dia. Sendiri menampakkan kesilapan ataupun kelemahan, ya. Orang perempuan malu nak sebut dia period tak period. Tapi kalau dia letak tu, orang tahu awak period lah tu. Betul lah. Kan? Wallahualam. Baik, terima kasih Datuk atas pencerahan. Satu soalan. Tadi kita cerita di bahagian wanita, perspektif lelaki nampak kepada apa yang nampak pada wanita. Sekarang ni kita tukar pula perspektif kita kepada lelaki. Soalan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah hiasan yang dibolehkan dan diharamkan bagi lelaki? Lelaki pun nak tahu juga, Datuk. Okey, kemudian apakah hukum menggunakan pendakap gigi? Kemudian jika seseorang sudah terlanjur menggunakan suntikan botox, jika dia sudah bertaubat, cukupkah sekadar minta ampun kepada Allah? Silakan, Datuk. Okey. Ada 3 soalan kat sini ya. Yes, 3. Pertama, apakah perhiasan yang diharamkan oleh lelaki untuk diorang pakai? Pertama, orang lelaki tak boleh pakai emas. Jangan pakai emas. Hukumnya haram. Orang perempuan saja boleh pakai emas. Jadi orang lelaki tolonglah elak daripada pakai emas merah ke emas putih ke, tak kisah, tak boleh pakai. Hukumnya haram. Yang kedua, ya, tidak boleh pakai sutera. Orang lelaki janganlah pakai sutera kecuali dalam riwayat membenarkan orang lelaki yang kena kulit hakkah. Dia panggil ada gatal. Ada kurap pada badan dia. Kalau dia pakai cotton menyebabkan gatal lebih teruk, akan menyebabkan berbau dan sebagainya. Dia dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita pakai sutera. Tetapi kalau katakan kita nak pakai saja, nak nampak handsome, nak nampak cantik, hukumnya adalah haram, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, kena berhati-hati, kena tahu bahawa sutera itu adalah sutera yang original. Tapi kalau sutera yang tipu-tipu, yang macam kita pakai baju hari Khamis pakai batik. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu, Datuk. Oh, ingat. Kenapa saya pakai batik? Okey. Nak live. Hari Khamis penjawat awam akan pakai batik. Ya. Jadi belilah batik kat Terengganu ke Kelantan yang lembut tu kan. Ya, itu bukan original punya silk ataupun bukan sutera yang original. Itu hanya sutera buatan. Itu tidak ada masalah. Dibenarkan untuk orang lelaki pakai. Tapi yang original tidak dibenarkan. 2 benda ni saja orang lelaki tak boleh pakai. Yang lain silalah pakai. Ada orang lelaki dia pakai baju jenama kain linen. Harga 2,500. Masya-Allah. Dia mampu. Dia mampu dan dia ada duit, gaji dia pun besar, dia nak pakai. Silakan, tak ada masalah. Walaupun mahal. Ada orang dia pakai cincin harga berpuluh-puluh ribu. Tak salah, silakan. Sampin RM15,000. Ada ke? Ada. Ui, mahalnya. Tapi tak apa. Tapi kalau sampin yang mahal-mahal, yang melampau sangat, dia ada sutera tau. Bila ada sutera, ingat, jangan lebih daripada kadar yang dibenarkan oleh Islam. Wa illa fala. Kalau tidak, hukumnya adalah haram. Baik. Nombor 2, apa hukum penggunaan pendakap gigi? Braces. Itu dibenarkan kerana ia adalah bertujuan untuk meneratakan gigi yang rosak. Macam gigi saya sebenarnya, gigi saya tak betul. Betul kabur. Doktor memang menggalakkan saya pakai braces. Tapi masalah dia bila kita banyak bercakap, dia akan ada masalah sebab besi kan. Dia akan luka dan sebagainya. Jadi saya kata tak apalah. Saya pun tak lama dah nak hidup atas muka bumi ni. Jadi tak apalah. Kita tak pakai. Tapi nak pakai boleh tak? Untuk betulkan gigi agar gigi tak rosak dan sebagainya, boleh, tidak ada masalah. Dibenarkan sebab itu termasuk daripada rawatan. Rawatan. Yang haram tu apabila dia dah cantik dah gigi, dia pakai juga braces. Harga braces ni beribu tau. Dia pakai tu untuk nampak ikut trend. Dia tak ada sebab dia nak pakai saja. Habis duit macam tu, maka hukum dia membazir. Wala tubazir tabzira. Jangan menjadi orang yang membazir sebab itu adalah haram. Tak dibenarkan oleh Islam. Jadi dibenarkan pakai pendakap gigi. Nombor 3, jika sudah terlanjur menggunakan suntikan botox. Botox dah difatwakan oleh ulama-ulama di Malaysia dan juga antarabangsa bahawa botox itu diharamkan atas sebab-sebab tertentu, antaranya masa muzakarah fatwa Peringkat Kebangsaan dahulu di Malaysia membincangkan, dalam tu ada mufti-mufti membicarakan bahawa botox itu diharamkan kerana ada enzim khinzir di dalam botok tu sendiri. Maka ia diharamkan atas dasar benda tu ada sumber yang haram. Jadi bila dia dah buat, dia bertaubatlah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu lagi dia pergi buat apa-apa ataupun pergi samak wajahnya dan sebagainya. Tak perlu tengok orang kat tanah macam tu. Kenapa tu? Samak muka dulu benar buat botok. Tak payah.
afallahu amma salaf. Kita bertaubat saja dan jangan lagi buat. Wallahu a'lam. Maksudnya boleh cukup sekadar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik Datuk, kejap lagi saya nak tanyakan satu soalan ini, di mana Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, jika Islam membolehkan kita berhias diri, kita dituntut menghias diri dan melarang untuk mengharamkan perhiasan diri. Jadi soalan saya, adakah jika kita tidak menjaga penampilan diri kita akan menyebabkan persepsi negatif pula terhadap agama kita? Boleh. Tapi insya-Allah jawapannya kejap lagi Datuk, ya. Kepada anda semua, kita tutup dahulu siaran di TV3. Insya-Allah akan ada sambungannya selepas ini di TV9. Jadi nantikan seterusnya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami seronok sebab apa? Kerana anda lah, sokongan anda, tontonan anda, kami terus teguh berdiri untuk memberi manfaat bagi semua, terutamanya insya-Allah diri kami juga. Dan kepada anda semua, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan fiqh, tentang fiqh kecantikan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Dan Alhamdulillah Datuk, kita akan terus segmen kita ini, bagaimana kita nak bicarakan tentang, kita tarik balik, keluar sikit daripada skop fiqh itu. Kita nak tanya Datuk lah, di mana Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, jika Islam membolehkan kita berhias diri, maka dituntut untuk menghias diri dan melarang untuk mengharamkan penghiasan diri. Jadi jika kita tak jaga penampilan diri kita, kusut masainya dengan nampak macam bagusnya, tapi sebenarnya nampak penampilan tu tidak elok sangat, apakah ia akan menyebabkan persepsi negatif juga kepada agama kita? Betul. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu martabatnya tinggi. Tidak ada lebih daripada Islam. Itu sebab Nabi Muhammad sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada contoh yang terbaik. Nabi jaga penampilan, Nabi iza masya asra wa iza daraba auja. Nabi bila berjalan nampak tegap dia. Bila dia pukul, lembik orang dia kerja kan. Itu Nabi. Gagah, nampak kehebatan Nabi. Haibatun Nabi itu ada, haibatul Rasul ada. Jadi oleh sebab itu kita pun sama. Kita kena jaga penampilan kita. Orang Islam kena nampak kemas. Bila nampak kemas, nak bersih, ada dia punya haibah dia, dia akan menyebabkan orang menghormati kita. Betul tak? Betul. Hatta dalam televisyen pun saya banyak belajar daripada rakan-rakan penerbit televisyen, khususnya Tanyalah Ustaz, sebab saya membesar dengan Tanyalah Ustaz. Daripada tahun 2008 saya dengan Tanyalah Ustaz dah lama dah sebenarnya, daripada seorang kepada seorang dan akhirnya berdua. Gitu. Panjang hidup dengan Tanyalah Ustaz ni. Banyak saya belajar dengan penerbit yang pelbagai, mengajar Ustaz. Ustaz kena pakai baju warna gini. Ustaz kena pakai baju begini. Ustaz yang pakai dia akan ajar. Penampilan itu menyebabkan apa tahu? Menyebabkan kepada rating. Menyebab kepada orang nak tengok. Pada masa yang sama, konten kita kena perbaiki. Kita kena perkemas, kena membaca, kena mengkaji, kena menyelidik. Baru orang akan dapat banyak. Dia akan dapat dia akan suka tengok. Sifat manusia, mata suka menengok. Suka mendengar. Yang ketiga, dia akan dapat ilmu. Masya Allah. Telinga dapat faedah, mata dapat faedah, hati dapat faedah. Jadi oleh sebab itu, kita kena nampakkan yang Islam itu hebat. Jadi bila kita nampak tak kemas, bila duduk dengan orang Jepun, malu kita. Orang Jepun kemas, malam pakai tie lagi. Kita tak ada dah, malam pakai jubah kita, pakai baju Melayu. Tapi dia pakai tie, kemas, pakai coat, pakai suit. Nak nampakkan hebatnya dia orang dalam menjaga penampilan. Jadi kenapa kita orang Islam nak nampak selekeh, kotor, baju tak gosok? Itu bukan Islam. Islam, kalau kita baca Syama'il Rasul, akhlak Nabi, kita akan tahu macam mana Nabi menjaga Islam sehingga Nabi nampak hebat dalam kalangan
pemimpin-pemimpin Rom dan pemimpin-pemimpin Parsi. Wallahu a'lam. Dalam kita nak menyebarkan kebaikan, sebenarnya kita juga menyebarkan kebaikan melalui imej kita, paparan pada penampilan kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menjadi insan yang menjadi contoh kepada masyarakat lain, insya-Allah. Okey Datuk, qalbi la apa namanya ni? Katanya di Facebook, Assalamualaikum, Dr. Mia. Oh ya, terlupa nama komersial lah tu. Oh ya. Dr. Mia dan Da'i Hadari. Katanya asas hukum mengubah ciptaan adalah haram. Apakah pula hukum mengubah ciptaan asal seperti membesarkan mana-mana bahagian badan? Ini para penonton faham lah kotnya. Atau membentuk 6 packs. Macam mana dia tahu saya ni? Bukan dengan kaedah pembedahan tapi hanya senaman semata-mata. Mohon pencerahan Datuk. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kena tahu Nabi Muhammad SAW tubuhnya sangat tegap. Dada dan perut Nabi adalah sama. Dalam satu riwayat, dada Nabi ke depan, perut Nabi ke dalam. Maksudnya badan Nabi tu sangat tegap. Bahu Nabi rata, kemas. Bila jalan tu nampak Nabi punya badan yang bidang. Bermaksud Nabi Muhammad seorang yang sado. Tetapi Nabi tidak sombong dengan kesadoannya. Itu satu. Nombor dua, Nabi banyak berlatih. Pedang Nabi dalam satu riwayat yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, bahawa pedang Nabi saja tidak kurang daripada 2 kilo. Tak kurang daripada 2 kilo. Kau bayangkan macam mana dia hayun tu. Berat tu. Macam mana badan Nabi angkat 2 kilo setiap hari, dia berlatih. Perut Nabi dan sebagainya. Jadi maknanya badan tu kalau ada six pack apa semua dengan senaman, itu dibenarkan. Yang tak boleh, macam saya katakan tadilah, kita buat sedut dan sebagainya dengan kaedah-kaedah yang baharu yang boleh mendatangkan mudarat, itu tidak dibenarkan. Kecuali diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu lebih selamat. Itu satu. Nombor dua, apa lagi? Yang soalan pertama tu dah terlangkau tu sebenarnya. Yang membesarkan bahagian-bahagian tu. Sebab yang membesar-besar ni kita lambatkan sikit. Baik. Membesar-membesar ni hukumnya adalah haram. Dia ada 2 tempat yang selalu dibesarkan oleh golongan-golongan wanita. Pertama, bahagian dada. Dia membesarkan payudara dengan meletakkan silikon, meletakkan sesuatu bahan-bahan yang luar daripada yang asal, maka hukumnya adalah haram, tidak dibenarkan. Bahkan doktor-doktor perubatan pun pernah menjelaskan perkara ini dalam surat khabar. Saya tak ingat surat khabar mana, tetapi surat khabar itu menjelaskan, doktor-doktor menjelaskan sangat bahaya menggunakan silikon ini. Kalau dia pecah, dia akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Hanya nak cantik, kamu akan boleh bawa pada mati. Na'udzubillah. Itu hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Itu kena faham. Tidak boleh tambah-tambah dan sebagainya. Yang kedua, dia akan gunakan kaedah suntikan pada bahagian punggung agar nampak montok. Itu pun diharamkan. Menggunakan bahan-bahan untuk nampak, untuk tonjol kepada orang lain, itu tak dibenarkan. Itu dipanggil tabarrujal jahiliyatil ula, iaitu nak menampak cantik untuk orang-orang luar. Itu tak dibenarkan. Orang lelaki pula dia membesarkan di bahagian kemaluannya. Dia membesarkan atas tujuan-tujuan tertentu, maka hukumnya juga adalah haram kerana menambah sesuatu yang luar daripada keperluan dan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu dia. Pastinya jika kita melakukan sesuatu dengan niat yang tidak elok, pasti hasilnya juga akan kembali tidak elok. Datuk ya. Baik, jaga-jagalah akal, gunakanlah kepada ke arah yang baik. Baik, Datuk, Pak Su menyatakan di Facebook ini, Pak Sujat katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya membuat pembedahan untuk buang tahi lalat? Ataupun tompok hitam, yakni tanda kelahiran pada muka. Kadang-kadang tu Datuk ada yang tanda kelahirannya besar ya. Bagi mengelakkan rasa malu pada orang ramai. Mohon pencerahan daripada Datuk. Silakan. Okey, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, seperti mana saya katakan tadi, kita dibenarkan untuk melakukan pembedahan kosmetik, melakukan pembedahan pada kulit apabila ia dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Maksudnya sumbing, ada tanda kelahiran pada wajah. Tanda kelahiran pada wajah ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam dan ada yang menimbul. Dia tanda kelahiran itu timbul. Boleh tak dia melakukan pembedahan kerana ia menampakkan kekurangan pada wajah dan menjatuhkan dia punya perasaan untuk berhadapan dengan orang, untuk minta kerja dan sebagainya. Maka dibenarkan dan diharuskan untuk mengembalikan kepada wajah asalnya dan menghilangkan kecacatan yang ada pada wajah orang itu. Maka dibenarkan, tidak ada masalah. Bahkan disyaratkan oleh para ulama, antara Dr. Yusuf Al-Qardawi,
diwajibkan kita melakukan pembedahan itu dengan doktor yang pakar dalam bidang tersebut dan diiktiraf oleh negara. Itu saja. Jangan dibuat dengan bomoh apa semua, tak dibenarkan. Mesti dengan doktor yang diiktiraf oleh KKM. Wallahu a'lam bishawab. Perlu dilihat juga kepada status itu juga, Datuk, ya, supaya tidak berlaku kemudaratan pada masa depan. Baik, Datuk, sebelum kita nak teruskan dengan soalan daripada para penonton kita, saya ada satu soalan lagi di mana mungkin ramai yang nak tahu juga situasi ini. Bagaimana, Datuk, jika ada seseorang itu yang dia melakukan pembedahan kerana pernah berlaku aksiden ataupun kemalangan, kemudian rawatan demi rawatan sehingga mengubah keadaan tubuh badannya. Bagaimana, Datuk? Adakah ia dibolehkan ataupun sekadar untuk membetulkan sahaja pun cukup dah? Baik. Segala jenis rawatan untuk memberikan kesihatan kepada seseorang, sama ada ia dibedah untuk membuang atau menambah, hukumnya adalah harus. Harus. Kalau ia hanya sekadar menghilangkan kesakitan. Tetapi kalau sampai mendatangkan kemudaratan, sebagai contoh, doktor bagi tahu tulang belakang ni lari. Tulang belakang ni dah kena nerve, dah kena saraf. Kalau tak buat boleh menyebabkan pada lumpuh dan boleh menyebabkan bahaya kepada tubuh, maka jadi daripada harus melakukan pembedahan kepada wajib melakukan pembedahan. Bila melakukan pembedahan, doktor terpaksa buang disk yang lama, letak disk yang tiruan. Sama ada besi ke, adalah dia punya kaedah dia. Letak yang tiruan, satu atau dua, adakah dibenarkan? Dibenarkan, bahkan hukumnya wajib agar kita tidak memudaratkan pada tubuh badan kita. Jadi sama juga bila dia aksiden, dia terpaksa tambah itu, tambah ini, buang itu, buang ini, yang original, tambah yang tak original. Semua itu dibenarkan, tetapi mesti dilakukan oleh doktor yang pakar. Baik, kembali kepada yang kita utamakan tadi, iaitu merujuk kepada yang pakar, ya, Datuk, ya. Okey, Mazni Hasan di Facebook pada Datuk, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Da'i dan semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukumnya jika melakukan rawatan kosmetik yang bersumberkan plasenta? Jika plasenta itu adalah dari binatang yang halal dan disembelih. Ini orang nak cantikkan kulit ni. Dan bagi plasenta manusia pula, jika diikutkan syarak, haram hukumnya memakan anggota badan manusia kerana manusia itu dimuliakan. Tetapi bagaimana pula dengan produk sapuan atau krim yang bersumberkan plasenta manusia? Adakah dibolehkan? Baik. Menggunakan plasenta daripada haiwan yang halal, halal. Semua benda yang diambil daripada sumber haiwan yang halal. Sebab haiwan ni boleh digunakan untuk makan. Haiwan yang halal boleh digunakan untuk makanan. Boleh digunakan untuk minuman. Boleh digunakan untuk pakaian. Warisha. Kan Allah turun dekat Al-Quran pakai bulu-bulu binatang tu untuk pakaian, kulit binatang untuk pakaian. Hatta daripada binatang juga digunakan untuk apa? Diambil lemak, diambil itu untuk ubat-ubatan. Boleh. Hatta untuk kegunaan-kegunaan kosmetik diambil daripada haiwan yang halal dimakan, disembelih dan diiktiraf oleh halal Malaysia, ya, maka tidak ada masalah. Maka boleh diguna pakai. Tetapi plasenta yang diambil daripada manusia atau diambil, mudah cerita, daripada manusia lah, plasenta itu hukumnya adalah haram, tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. Adakah perlu dikenal pasti terlebih dahulu bahan-bahannya itu? Mestilah. Bila kita dah guna barang tu, nak guna barang, kita kena tahu barang itu halal atau tidak. Barang itu menggunakan bahan sumber yang halal ataupun tidak. Plasenta yang digunakan daripada mana, semua tu kena ambil tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena banyak bertanya, barulah kita akan selesai masalah-masalah yang meragukan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada benda yang syubhah. Maka berhati-hati. Baik, Datuk. Okey, Datuk. Jika kita lihatkan tadi bahagian yang dimakan, disapu dan lain-lain. Saya nak tanya pula, Datuk. Sekarang ini sudah menjadi trend. Harap-harap di Malaysia tidak adalah, ya.
wanita yang memakai pakaian menyerupai lelaki dan lelaki juga ada yang memakai pakaian menyerupai wanita dan dikatakan itu adalah sebagai fashion kalau tidak mengikut kolot katanya. Jadi bagaimana dalam hukum kita nak bercantik tidak salah tetapi itu perlu diambil berat. Silakan Datuk. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang cuba untuk mengikuti sesuatu kaum itu atau sesuatu jantina itu, maka dia samalah kaedah dia. Kalau dia ikut orang yang melakukan maksiat, dia nak jadi macam orang yang melakukan maksiat, maka dia juga akan tergolong daripada orang yang melakukan maksiat. Dan kalau tak bertaubat, dia akan mati dalam keadaan melakukan maksiat wa'iyadzubillah dan tergolong daripada orang yang akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla dengan hisap yang menakutkan. Tetapi kalau katakan dia ikut fashion-fashion yang baik, fashion-fashion yang munasabah, yang lelaki sesuai dengan lelaki, perempuan sesuai dengan perempuan, maka tidak ada masalah. Maka hukumnya adalah harus. Macam contoh kita pergi Mekah, nak jubah macam orang Mekah, boleh. Jubah orang Melayu lain sikit, dia punya bawah dia kecil. Orang Arab bawah dia besar, dia macam umbrella, dia boleh kecil, besar ke bawah. Maka kita nak pakai macam orang Arab punya, tak ada masalah. Sebab benda yang baik, fashion yang baik. Fashion untuk nampak cantik bila ke masjid dan sebagainya. Ya. Manakala orang perempuan, pakailah pakaian yang sesuai untuk perempuan. Jadi masalah apabila mereka ini memakai pakaian-pakaian yang menyerupai perempuan. Dia ni dah lelaki, pakai baju kurung. Hukumnya haram. Tak dibenarkan. Nabi laknat orang-orang seperti ini yang nak jadi perempuan. Dia berpakaian macam perempuan, pakai handbag. Hatta handbag pun kena ditanya. Kita orang lelaki ada handbag kita. Betul. Ada briefcase. Kita kena tanya, pergi kedai, ini boleh pakai orang lelaki, ni for male atau for female. Dia akan cakap lah, kata ini untuk lelaki. Ini free sex, apa ni dia panggil free sex apa? Unisex free sex pula dah. Itu lain dah tu. Itu lain pula. Unisex. Dia boleh guna semua. Lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Maka tak ada masalah. Baik. Maka kita boleh beli. Tetapi kalau kata ini untuk female, saya suka yang female punya, tak boleh. Hukumnya haram. Kita pakai handbag macam perempuan, mana boleh. Dah pelik dah tu. Baik. Maka oleh sebab itu, jangan kita menyerupai lelaki atau lelaki menyerupai perempuan. So berhati-hati, jangan tergolong daripada orang yang melakukan syubhah. Cuma ada orang tanya, Ustaz, ni macam mana perempuan pakai seluar pula sekarang? Boleh perempuan pakai seluar, tapi seluar itu mestilah besar. Yang sekarang ni pakai ketat. Lebih ketat daripada orang lelaki pula. Itu dah melampau. Itu sebabnya orang perempuan dia kena pakai baju yang besar. Sedikit. Maknanya tak nampak dia punya anggota tubuh. Aurat ni jangan diketat, jangan dinampakkan dan jangan boleh dilihat dia punya bentuk dia. Itu semua tu boleh menyebabkan kepada membuka aurat yang dilarang oleh Islam. So kena berhati-hati. Nak pakai seluar yang besar. Pakai baju yang besar dan labuh sampai ke bawah punggung. Itulah. Kadang-kadang tu Datuk, sampai bukan yang lelaki menyerupai wanita saja. Kadang tu kita tengok macam nak salam dia, nak peluk dia macam member lelaki. Rupanya perempuan. Ni bahaya juga Datuk. Okey Datuk, kita terus saja dengan soalan yang seterusnya. Ini berkaitan dengan rambut juga. Daripada sahabat kita Nur Salmah ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukum mewarnakan rambut selain daripada inai yang mana zaman sekarang terdapat pelbagai jenis pewarna rambut dan pewarna tersebut siap ada tanda halal, terdapat tanda halal. Jadi macam mana tu? Silakan Datuk. Halal Malaysia tidak mengeluarkan logo halal untuk pewarna rambut. Tapi kita kena tahulah. Kita kena tanya selun-selun yang mana pewarna yang tidak menyalut rambut dan sebagainya. Dia penyalut rambut dia macam ni. Dia katakan ni rambut, dia penyalut dia macam cat. Cat tu duduk dekat rambut. Apabila kita sapu, air wuduk tak kena pada rambut. Maka itu haram pakai. Tapi kalau jenis yang menyerap macam inai, dia setelah menyerap, warna tu menyerap pada rambut, maka itu dibenar dan diharuskan. Bagi orang perempuan, dibenarkan untuk mewarnakan rambut dengan syarat. Pertama, mendapat keizinan suami. Yang kedua, mestilah menggunakan bahan-bahan yang halal. Maksud dia tahu bahan tu tidak menyaluti rambut dan boleh menyebabkan tidak menyebabkan wuduk terhalang daripada kena rambut. Nombor 3, pastikan dia menutup aurat bila keluar daripada rumah. Rambut tu hanya untuk suami saja, bukan untuk orang luar. Yang keempat, mesti dilakukan dengan niat yang betul. Jadi kalau dia gunakan bahan-bahan yang baik, yang elok, yang menyerap yang tidak bercanggah dengan syariat, maka itu dibenarkan.
Dibenarkan untuk orang perempuan warnakan rambut, kecuali jangan buat warna hitam lah. Warna hitam ni dalam mazhab Syafi'i mengharamkannya berdasarkan hadis Nabi SAW, man khadaba bisawadi sawwadallahu wajhahu yaumal qiyamah atau kama qala. Sesiapa saja yang menghitamkan rambutnya dengan warna hitam, kata Nabi SAW, maka wajahnya akan hitam di padang mahsyar kelak. Jadi kena beringat. Jadi kalau dalam pandangan ini Imam Syafi'i mengambil jalan selamat, kata haram kita mewarnakan dengan warna hitam. Baik. Tetapi selain daripada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya meletakkan hukum makruh sahaja. Baik. Kerana terdapat riwayat mengatakan mewarnakan rambut dengan warna hitam adalah dibenarkan. Jadi kita letakkan hukum kat situ sebagai makruh meletakkan warna hitam. Wallahu alam. Baik, itu dia perincian daripada Datuk. Baik Datuk, sekejap lagi. Saya selalu dengar tentang vitamin C masa zaman kecil orang makan. Saya pun pernah telan. Tapi zaman sekarang ada pula yang menyuntik vitamin C. Soalannya nantikan kejap lagi. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ya, kembali dalam siaran langsung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan anda semua, hari ini kita sama-sama bincangkan pada pagi Rabu ini kita bincangkan tentang fiqh kecantikan. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif yang sudi bersama dengan kita. Bukan senang tahu, 2 jam tahu bersama dengan kita. Insya-Allah apa yang dikongsikan menjadi manfaat untuk kita bersama. Terima kasih Datuk sudi bersama dengan kami. Baik, cumanya Datuk, ada soalan yang saya mewakili para penonton lah. Sebab dulu jarang dengar perkara ni. Tetapi semenjak kecanggihan teknologi ni macam-macam dilakukan, terutamanya dalam bidang kecantikan. Suntikan vitamin C tu Datuk, untuk mencantikkan kulit, putih mulus, ya, alhamdulillah ya, macam Datuk lah. Jadi Datuk, adakah dibolehkan suntikan vitamin C tu Datuk? Okey, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, botox diharamkan kerana pertama di dalamnya ada sumber yang diharamkan. Baik. Dia kaedah lebih kurang sama ni. Dua-dua cocok. Botox cocok, vitamin C cocok. Sebab ada orang kata kenapa botox haram, vitamin C okay harus. Okey. Botox diharamkan dan dibincangkan oleh ulama kerana di dalamnya ada enzim khinzir. Nombor 2, yang melakukan botox itu tujuan bukan untuk perubatan tetapi untuk mengubah atau untuk kelihatan untuk menjadikan wajah dia lain daripada yang asal. Mengubah ya. Itu tidak dibenarkan. Walaupun sifat botox itu tidak begitu. Kalau tanya pakar-pakar botox, dia orang kata tak mengubah Ustaz, dia tak akan mengubah, dia hanya membaiki sedikit. Kalau katakan orang tu kena stroke, na'udzubillah kan. Stroke dia sengit. Jadi bila kita cocok botox dia akan betulkan sikit. Akan betulkan, elakkan daripada sengit wajah itu. Jadi itu fungsi botox. Ada setengah orang dia buat untuk kecantikan semata-mata, bukan untuk perubatan. Itu tidak dibenarkan. Tetapi manakala suntikan vitamin ini, dia sama macam kaedah makan juga. Bila kita makan, vitamin kita ada masuk dalam darah dan sebagainya. Tetapi sekarang ni dia nak cepat, dia suntik. Dia suntik. Suntik itu dia bukan mengubah langsung. Suntik vitamin ini dia akan kekalkan wajah. Ini seperti mana yang dimaklumkan oleh beberapa rakan saya, merupakan doktor perubatan dan pakar dalam bidang kosmetik. Dia memang buat masters dalam bidang itulah. Tak ada masalah. Kita kena tanya sebab saya bukan bidang itu. Betul. Saya bidang saya fiqh. So sebelum saya tentukan hukum, saya kena tanya pakar-pakar ni dulu. Kadang-kadang sampai 2-3 jam telefon, bercakap dengan telefon ni, berai telinga ni. Nak tahu sesuatu benda tu biar dia jelaskan, explain dengan betul agar kita tak tentukan hukum yang salah. Jadi hukum cocok itu adalah harus. Ya. Kerana ia tidak mengubah ciptaan asal. Betul. Dia hanya menampakkan, dia akan dia akan mempercepatkan, akan menjaga kita punya wajah daripada menua. Itu satu. Nombor 2, kita pakai itu kena ada sebab. Kenapa kita pakai? Untuk menjaga kesihatan dan menjaga ciptaan Allah yang asal kepada kita. Nombor 3, bukan bertujuan untuk mengubah mana-mana ciptaan Allah Azza wa Jalla.
Itu penting. Jadi oleh sebab itu cocok suntikan vitamin C ini dibenarkan oleh para ulama termasuk Majma' Fiqh Al-Islami membicarakan selagi mana ia bertujuan untuk kebaikan dan kesihatan. Baik. Okey Datuk, terima kasih atas jawapan tu. Moga-moga cerah mata, cerah minda pada para penonton pada pagi ni. Cuma Datuk, kejap lagi saya nak tanyakan tentang baju renang lah. Ini mungkin luar sikit daripada kecantikan tapi dia boleh jadi cantik juga ya Datuk ya. Cumanya kita nak tanyakan dulu soalan mewakili daripada Ita Muzwita ni di Facebook. Katanya Datuk, Assalamualaikum yang berbahagia Datuk, Dr. Rizal Arif, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Apakah pendapat Datuk jika ada setengah pengusaha pusat-pusat kecantikan yang dengan sewenang-wenangnya mengiklankan perkataan mesra wuduk ataupun boleh digunakan untuk berwuduk seperti lain-lain lah, macam-macam bahan tu ditunjukkan tu, nail polish ataupun penyeri kuku, kemudian untuk bulu mata dan lain-lain lah. Jadi adakah ia dibolehkan untuk digunakan dalam solat? Okay. Yang kedua, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mesra wuduk itu? Jadi silakan Datuk. Apa yang dimaksudkan dengan mesra wuduk? Kita meletakkan bedak pada wajah. Bedak itu bila kita basuh dengan air, dia mudah untuk hilang dan menyerap air pada wajah dan kena pada kulit. Itu dipanggil mesra wuduk. Tapi pada hari ini kita kena faham, make-up yang orang perempuan pakai, yang kita pakai, dia bersifat minyak. Ada minyak, ada lemak. Jadi semua tu menghalang kulit daripada terkena air. Bila kena air dia akan jatuh. Bila kena air dia akan jatuh. Dia tak kena kulit. Kalau dia akan jatuh, dia akan licin macam tu. Jadi sebelum kita berwuduk, kita kena cuci ni bagi kulit kita ni dah tak ada lagi penghalang. Bila kita berwuduk, barulah wuduk itu kena pada lapisannya tu. Lapis kena pada kulit, barulah wuduk kita sah. Bila wuduk sah, solat sah. Tapi masalah sekarang ni, dia pakai makeup, kemudian dia berwuduk tanpa mencuci. Wuduk tidak sah sebab tak kena pada kulit. Maka solat pun tidak sah. Maka dia wajib qada semua solat dia tadi. Apa yang perlu dibuat? Yang disebut kat sini produk mesra wuduk, bermaksud produk dia ni dia punya alat makeup dia ataupun dia punya bedak dia ni jenis bila kena air dia akan hilang. Dia akan hilang dan dia akan menyerap pada kulit. Tak perlu mencuci dengan begitu kasar dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita kena fahamlah produk yang kita nak pakai. Kita kena tahu kita jenis macam mana. Macam saya, memang saya minta maaf, saya kalau pergi mana-mana stesen televisyen, juru makeup kenal sangat saya. Saya tak suka pakai foundation dan saya tak suka pakai benda-benda yang berminyak. Samalah kita. Saya hanya suka pakai bedak saja. Agar tak nampak kilat. Jadi itu memang saya punya, saya tak boleh, saya rimas. Samalah. Lama-lama ya Allah rasa macam ada burden kat muka tu. Tapi ada setengah orang dia suka. Terpulang masing-masing. Jadi kalau dia pakai, dia kena cuci betul-betul. Dan macam saya pakai air, dah hilang dah, tak ada masalah. Jadi oleh sebab itu kita nak pakai, kita kena tanya kepada pakarnya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya gunakan ayat ini agar kita faham. Tanya kepada pakar. Macam ada tadi dia tanya pusat-pusat kosmetik kan. Dia dengan bangga mengatakan ini ada mesra wuduk sebab dia tahu bidang dia. Dia tahu itu produk yang dia bawa. Maka kita kena percayalah pada dia. Maka dalam masa yang sama kita pun sebelum kita buat, kita kena banyak bertanya kepada tuannya agar benda itu tidak tersasar daripada apa yang kita tahu. Baik, tadi Datuk ada sebut tentang percaya itu. Jika bahan itu halal atau haram disahkan oleh JAKIM, bagaimana pula dengan mesra wuduk? Pengesahan daripada mana pihak, Datuk? Pengesahan seperti itu sekarang ni macam contohlah, macam Jabatan Agama Islam. Dia bukan JAKIM saja, dia Jabatan Agama Islam. Dia halal ni di bawah Majlis Agama Islam negeri. Jadi semua yang berkaitan tentang halal ni bawah sultan, bawah negeri. Dilantik pun bawah negeri. Macam saya dilantik oleh Selangor, Majlis Agama Islam Selangor. Jadi kita memang detail. Pihak-pihak dalam mesyuarat tu ada orang sains, ada pakar-pakar, ada timbalan mufti, ada pakar-pakar dalam bidang yang berbeza. Jadi semua tu akan kita tengok. Ada setengah produk diminta sidi halal, dapat. Dia dapat, maknanya dia di bawah
bahan gunaan luaran lah, bukan bawah KKM lah. Jadi benda tu dia tengok, oh ini tidak berlemak, lemak dia tu boleh cair dan macam-macam. Dia akan check. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada setengah syarikat tu ataupun pengusaha tu tidak ada siji halal pun. Adakah haram? Tak haram. Sehinggalah dia mengesahkan bahawa ada haram. Tapi sekarang ni mereka mengatakan kami gunakan bahan yang biasa saja. Kami guna bedak, kami guna itu. So yang boleh mengesahkan dua lah. Sama ada dia minta kalau ada siji halal, maksudnya yang mengesahkan tu adalah pihak panel halal lah Malaysia. Tetapi kalau katakan tidak ada siji halal, yang mengesahkan pakar dia lah yang menjual tu. Kalau dia menipu, dialah yang berdosa. Kalau dia tak menipu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey Datuk, di awal tadi kita ada sebut tentang bagaimana ada tentang perkahwinan ya Datuk ya. Saya saja simpan soalan ini untuk berada di hujung-hujung ni Datuk. Mewakili para pengantin di luar sana yang akan mendirikan rumah tangga, yang kembali mendirikan rumah tangga, iaitu sensitif sikit ya. Bagaimana Datuk? Kecantikan yang mana mengikut garis panduan syarak? Adakah pengantin tidak boleh langsung make up ataupun mencantikkan diri? Kita kena faham, mencantikkan wajah. Hukum bermakeup itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Itu, sebab ada dua dalil. Satu dalil kata boleh, satu dalil kata tak boleh. Jadi kita ambil jalan tengah, makruh. Makruh ni bermaksud dia di antara halal dan haram. So berhati-hati. Kena berhati-hati apabila kita buat benda makruh. Macam kita bulan Ramadan lah, kita istinsyak, kita madmadah, kita masukkan air dalam mulut kumur kan. Kalau tertelan, batal. Jadi maksudnya kena berhati-hati. So, hukum kita bermakeup itu makruh. Bila ia diharuskan? Apabila kita menggunakannya untuk keyakinan diri. Kita gunakan makeup untuk nampak kita ini ceria. Sebab kadang-kadang orang perempuan bila period dia kurang darah. Bila kurang darah, bibirnya pucat, mukanya pucat, maka akan datang fitnah juga. Jadi dia malu. Jadi oleh sebab itu dia kena paksa makeup sikit untuk nampak ceria. Untuk nampak muka asalnya. Itu tak ada masalah. Itu dibenarkan. Nombor 3, dia mestilah bermakeup mengikut uruf. Uruf, adat setempat. Maknanya orang tengok dia biasa. Itu makeup yang biasa. Itu tidak ada masalah. Jadi itu dibenarkan. Bila jadi haram? Bila makeup itu pertama dibuat untuk orang lelaki luar. Dia make up untuk siapa? Bukan untuk suami dia. Kat rumah dia tak make up pun. Ui, muka dengan dinding sama je. Macam tu kat Limah kadang tu. Sebab kat rumah dia tak mau buat muka. Suami pun kata stresnya tengok muka dia orang tua ni. Tapi bila kat luar, Masya Allah, berubah 100%. Muka dah memang terlalu cantik. Macam cadar lah muka dia. Cantik je. Jadi oleh sebab itu, kita kena niat betul lah. Kenapa kita buat? Kita buat untuk dengan suami. Nak keluar dengan suami, biar suami sesuai dengan suami dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, kena faham, kita bermakeup untuk suami, bukan untuk orang luar. Nombor 2, makeup kita itu mestilah makeup yang sesuai, yang maknanya tidak menghalang daripada kita untuk solat. Itu penting. Sangat penting. Jadi oleh sebab itu, ambil perhatian orang perempuan ni kalau dia nak makeup pada hari perkahwinan, pastikan makeup itu tidak melampau sangat, tutup aurat, dan makeup itu sekadar untuk menampakkan cerianya dia pada hari perkahwinan dan sesuai dengan uruf. Al-adah muhakkamah. Adat itu boleh dijadikan sebagai hukum. Datuk, fitrah manusia untuk kelihatan cantik dan dianjurkan dalam Islam untuk kelihatan cantik. Kesimpulan daripada Datuk, silakan. Okey. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah dah bagi tahu, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang elok-elok apabila kamu nak pergi ke masjid. Makanlah, minumlah, gunakanlah apa saja perhiasan yang ada, tetapi jangan sampai pembaziran. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak cantik, pastikan kita jaga kecantikan itu bersesuaian dengan akidah kita, bersesuaian dengan syariat kita, bersesuaian dengan akhlak kita. Kalau 3 benda ni kita jaga, insya-Allah kita cantik dalaman, cantik luaran, selamat dunia dan selamat akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Macam moto terbaru tu, kata-kata tu cantik tu. Baik Datuk, doa untuk penutup kita, silakan. Insya-Allah sama-sama kita berdoa dan jangan lupa kita sama-sama doakan untuk negara kita selamat dunia akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi
sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirna bil ghina ila 120 hasanah. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah mansur muslimina fi kulli makan. Allah mansur muslimina fi Malaysia. Allah mansur muslimina fi Malaysia. Allah mansur muslimina fi Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi ya Datuk ya. InsyaAllah. Baiklah, kepada anda semua, kecantikan itu fitrah, kecantikan dan ketampanan itu semua orang mahu. Tetapi jangan lupa, cantiklah dari hati, kerana daripada hati itu maka cantik dipaparkan pada fizikal kita, luaran kita, insya-Allah. Paling penting cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri, sehingga itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.